Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Adli kerana sudi hadir ke tempat ni untuk berbincang. Dan terlebih dahulu kita bersama kita dalam hari ini adalah Ustaz Azra'i dan juga Abang Ali lah, Abang Ali ARR lah kan? Okay, insyaAllah hari ni kita akan bincang, kita pendek ya, tak payah mukadimah panjang-panjang. Kita tajuk bincang santai. Kita akan bincang isu Dajjal, Ya'juj Ma'juj, akhir zaman. Dan kita minta yang Ustaz akan cerita apa pandangan Ustaz. Nanti Ustaz Azra'i akan cerita apa pandangan Ustaz Azra'i. Nanti Abang Ali akan cerita apa yang pandangan dan kajian yang Abang Ali dah buat, supaya dapat kita jadikan perbahasan ataupun kesimpulan, supaya kita nampak di mana titik persamaan kefahaman masing-masing, supaya kita tak jadilah nanti perbalahan di mana-mana pihak ataupun menjadi isu di media sosial yang menyebabkan ukhuwah kita sesama sahabat agak renggang dan panas. Jadi untuk mulakan perbincangan, jadi saya minta dulu Abang Ali lah kot. So Abang Ali untuk bercerita sedikit mengenai apa yang dia dah faham ataupun apa yang dia sedang fikirkan dan nak dikongsikan. Jadi minta Abang Ali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kami daripada Al-Khair mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Adli. Dan ini saya first time jumpa Ustaz Adli ni secara berdepan lah. Selama ni kita duduk dengar daripada luar kan. So alhamdulillah kita dah lunch bersama. Dan hari ni isu yang kita akan bincangkan adalah mana tu? Ya. Ada lambat. Ada ni. Ya ada. Bukan. Oh ada warna hitam tu. Okey, isu yang kita akan bincangkan adalah pasal ketidakseragaman dalam pemahaman hadis akhir zaman. Okey, first kali saya, Ustaz Azra'i dan grup kami ini, kami ada pandangan kami, ijtihad kami, okey, yang mana dirasakan tidak selari dengan disiplin ilmu yang dicakap di luar lah. Okey, jadi saya sebagai orang yang akan bercakap bagi pihak Ustaz dulu, lepas tu Ustaz akan datang untuk bercakap lah. So saya akan bagi tahu dulu apa poin-poin yang kita akan sampaikan lah. Okay, first kali Ustaz, isu pertama yang kita akan nak cakap ni pasal Dajjal. Okay, pasal Dajjal ni pemahaman daripada segi kami adalah, first kita ambil daripada segi hadis Tamim Ad-Dari. Okay, apa yang kita tahu selama ni, hadis Tamim Ad-Dari ni menceritakan pasal satu perjalanan sahabat ke satu pulau. Okey, kita tolak perbincangan antara jasasah apa semua. Kita pergi kepada soalan Dajjal kepada Tamim. Pasal 3 benda. Tiberias, Zughar, Baisan. Okey. Pada penilaian kami merasakan soalan ni hanyalah satu soalan trik daripada Dajjal. Sebab soalan keempat itulah soalan penting. Pasal Nabi Muhammad. Okey. Bila Dajjal tanya kepada si Tamim pasal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bagi tahu Nabi dah ada tengah berdakwah, memerangi. Okey, kita tengok jawapan kepada Dajjal daripada setelah soalan keempat ni. Aku akan keluar sebentar lagi. Okey, Ustaz clear? Okey.
Dia anda kena ulas direct ke? Kalau Ustaz nak tanya direct pun boleh. Boleh je. Tak bukan pasal tanya direct. Kalau tu nak tanya kacau yang tadi ni. Tak apa, Ustaz tanya je supaya boleh. Okey. Tak tanya dia kata apa? Masalah benda tak buat ni berasa isytihad kita. Okey. Kemudian dia kata soalan tu 3 trik, 1 ni betul. Bukan trik. Maksudnya soalan ni macam soalan ni benar. Okay, terus. Tapi soalan betul. Tapi dia macam soalan yang tak penting untuk dia keluar. Bukan syarat dia keluar lah. Bukan syarat dia keluar. Yang syarat yang dia keluar adalah soalan keempat. Kita tahu tak Nabi dengar benda cerita tu? Kalau Nabi sendiri suruh tamu cerita pada orang ramai atas mimbar. Betul? Entah kalau dia kata benda tu silap atau tak betul, takkan Nabi biarkan. Tak. Okey. Maksudnya dia yang cakap dulu. Maksudnya seolah-olah Nabi izinkan receiving question from Dajjal sampai pada orang ramai. Bukan. Nabi takkan tangguh penjelasan kan? Okey. Nabi bersifat takkan tangguh penjelasan dari waktunya. Kalau waktu tersebut ada kesilapan atau perlu penjelasan, Nabi akan biarkan. Tak, sebab apa? Okey, Ustaz tengok. Nabi cakap apa kat Tamim? Kat semua yang datang? Aku ingin menyampaikan apa yang telah aku beritahu kepada kamu sebelum ni telah disampaikan oleh Tamim kepada aku. Betul. Okey, itu jawapan kepada semua ni. Tak, kita tahu tak satu benda tugas Nabi apa? Okey. Bila contoh macam Yahudi cakap apa, kan Nabi betul dah apa yang salah. Yang ini kalau tak betul, takkan Nabi biarkan. Tak, saya tak kata tak betul, Ustaz. Tak, maksudnya entah dia assume. Tajuk sekali, Okey. assume. Kalau kita assume kata 1, 2, 3 ni bukan betul-betul, tak perlu ada pun tak apa, yang penting nombor 4. Soalan Nabi tak tahu ke? Bukan, saya tak kata tak betul. Yang dah sebut tadi, kita faham. Okey. Dia kata soalan ni 1, 2, 3 ni tak perlu, tak ada benda penting, tak ada sekian. Yang penting nombor 4. Soalan, Okey, okey. Nabi tak tahu ke? Sampai Nabi biarkan. Nabi tahu. Okay, dan kalau Nabi tahu, Nabi tak jelaskan. Ustaz. Bila tahu macam ni. Okey, okey. Yang tahu macam ni, entah saudara macam kata, Nabi biarkan orang confused. Dajjal datang, tak tahu benda patut buat. Ataupun tak tahu mana satu Dajjal. Okey, kalau macam tu, Ustaz. Okey, kalau macam tu, Nabi bagi tahu dekat sahabat. Terus? Okey, Nabi kata apa? Aku telah menceritakan pasal Dajjal kepada kamu semua. Tapi aku bimbang kamu tidak mampu memahaminya. Hadis mana? Hadis mana? Tak faham kan? Dia tak mampu memahaminya kan? Ya. Terus kan? Ini nombor hadis. Ustaz nampak hadis tu apa? Sekejap, ambil kat Ustaz sekejap. Sebut sikit pun kalimah. Sikit hadis. Nak cari. Ini kat atas tu Nabi Dajjal. Kata khasyitu alla taqtulu kan. Ayat itu lain. Betul? Betul nak diterangkan. Lepas tu Okey, apa yang Nabi kata? syarat Nabi lepas tu apa? Okey. Dia kata apa? Inna hatta tajutan taqtulu inna masih Dajjal. Okey. Nabi kata banyak sangat benda cerita takut orang tu tak boleh nak faham satu. Okey. Kan Nabi jelaskan. Okey. Inna Dajjala, Okey. Dajjal, Okey. rajulun qasirun. Okey. Orang lelaki yang pendek. Okey. Dia kata apa? Dia kata afjahu. Okey. Ini apa ni? Apa yang antara kaki dia balik ingkang. Okey. Ja'dun. Okey. Apa rambut dia dia ini. Okey. Awal. Mahmusul ain. Laisa bi naqiatin. Wala hajra. Dia tak tinggi kan dia kata. Jadi maksudnya dia terangkan lepas tu apa benda tu? Okey, Nabi terang cuma 4 benda je. Yang semua lain? Tak betul juga. Hadis ni sebab dia betul dari hadis lain kita betul tabungkan semua. Dia ambil satu kalimah dekat hadis tu. Okey. Yang tak pakai untuk kata benda ni tak clear. Ya, itu saya cakap Ustaz. Sekarang ni hadis tu Nabi nak bagi tahu dia dah terang banyak benda pasal Dajjal. Okey, dia risau kita tak mampu memahaminya. Bukan itu dah terangkan lepas tu. Lepas tu ada penjelasan. Okey, Nabi hanya terangkan untuk okey. Dia Nabi terangkan sini. Okey. Tak bagi lain pula. Okey. Kenapa nak tinggalkan hadis ni pegang hadis tinggal lain? Tak. Ini mana ni? Bukan. Itulah sebab ini kami discuss. Okey. Jadi anda terangkan. Okey. Saya kata ijtihad antum buat ni. Okey. Bertentangan dengan disiplin ilmu. Okey. Maksud disiplin ilmu tadi yang tak nak masukkan memang menyanggai salah kan? Bukan. Habis tu? Bukan. Sekarang ni itu saya kata. Ini kami punya pandangan. Okey. Okey. Saya sebut tadi bersanggah dengan disiplin
disiplin ilmu. Okey. Kita disiplin ilmu, masalah memahami dalil. Antara kardu dia adalah kumpul semua dalil satu tempat. Okey. Kita ambil satu hadis, pusing dari situ. Okey. Faham tak? Okey. Saya boleh ambil kisah tersebut, kita pakaikan untuk jelaskan ini. Kita ada hadis lain yang jelaskan sifat dia. Contoh hadis lain Ustaz? Nabi kata inna rabbukum laysa bi'awar. Okey. Tuhan kamu tidak buta setengah mata. Okey. Kalau kita terangkan itu masa dia manusia, bukannya dia panggil sistem dan sebagainya. Terus terang. Dekat sini pun Nabi terangkan lagi. Dalam hadis yang dia kata, aku takut orang tak faham, dia terangkan. Dia laki pendek, kengkang. Okey. Rambut semikian, mata macam ni. So kat mana yang dia keluar tu Ustaz? Kenapa nak? Kita tahu yang ni masalah. Itu disiplin ilmu. Okey, kalau disiplin, Ustaz, macam mana kita nak faham disiplin ilmu ni? Rasanya abang cerita dulu. Tak kena tak ada. Okey. Saya tak ada cerita. Anak pasal dunia ada dah bincang soal saya. Okey. Jadi Epa pun ada masalah juga pasal buang. Dekat Nehru ni ceramah tu nak buang. Pasal ceramah Nehru tu ada ceramah Ustaz Azra'i sebenarnya jumpa dia. Pada malam tu ada dengar habis ceramah tu. Ceramah yang dekat Nehru berkenaan disiplin tetap dan dari kiamat. Macam ni dia. Okey. Jadi sekarang video tu tahu kenapa? Tak tahu juga? Tak ada. Ada cerita. Sebab dalam hadis tu, dalam video tu, ada dikatakan Imam Ustaz Azra'i semua disiplin ilmu bermuamalah dan hadis kita. Antara kita pegang salafus soleh punya fahaman. Kedua masalah YB, kita tahu kalimah, tak tahu cara. Itu kaedah salah. Kau tahu kita terang Ustaz Azra'i tu. Macam kes apa? Orang yang berkaki ayam, pengembali kambing, pagi tak cukup, kan? Minta-minta, meninggikan bangunan. Benda ni tak pernah muncul until minyak keluar. Okey. Sebelum daripada kisah belakang benda kalau tak keluar, orang tak tahu. Sebab tu saya kata yang amanis ada masalah. Mana dia? Ayat tu masalah. Maksud mana dia tu? Maksudnya dia sama mana keluar. Dah itu Ustaz. Pasal tu kami rasa okey Ustaz tengok kepada sebab saya dah faham sebelum kita cakap kita lepas berbaptis para ulama di kalangan ulama-ulama kalangan tabi'in. Tabi'in tabi'in. Ulama-ulama fiqh, ulama-ulama tafsir, hadis dan sebagainya. Dah okey. Dah okey. Kalau macam tu macam mana kita nak faham Ustaz? Ibnu Sayyad sebagai dajjal. Nah, Ibnu Sayyad kan dia sendiri Nabi kata mungkin, Nabi tak kata ya. Okey, kenapa Umar wallahi kata dia? Okey. Bila Nabi cakap, Nabi kata Umar kata, kalau dia betul dajjal kita kena bunuh dia. Okey. Sebab dia telah termaktub yang Nabi beritahu kita yang terbunuh dajjal siapa? Nabi Isa. Stop situ. Okey. Jadi dan Ibnu Sayyad macam Ustaz Azra'i pun ada mengikut ulas kata anak dia ada bumi memalik. Dia ada banyak anak. Yang pun itu jelas dia bukan. Cuma ketika tu yang Nabi ajar kita. Bila para anbiya. Okey, kalau macam Bila para anbiya buat benda tersasul. Ni orang tersasul macam dah silap atau kita salah. Macam Nabi bangun lewat subuh. Tujuan dia untuk syariat bagi kita. Nabi terkeruk lagi pada Imam Maktub untuk jadi pengajaran bagi kita. You don't ever read that. Nabi, kenapa Nabi tuduh? Kenapa Nabi sekian? Okey Ustaz, kalau macam tu, kalau macam tu, bila Umar sebut wallahi kepada Nabi, kenapa Nabi tak ingkar? Ya, keingkaran dengan ini itu tanda cukup, tapi Nabi tak pernah verify. Nabi tak verify. Okey, kalau Nabi tak ingkar apa maksud dia Ustaz? Kedua, Nabi tak verify itu kita ada pengajaran juga. Dari sudut, dia bukan kita ilzamkan. Okey, itu istilah Ustaz. Kan? Istilah anak. Sebab tu kenapa yang kami faham. Seorang ulama salaf tak faham. Itu saya cakap Ustaz. Kalau ulama salaf tak faham pun, okey, contoh sekarang ni saya fikir kami bincang lah. Okey. Sini anak kata yang tak canggah salah. Habis cerita. Maksudnya yang tak nak tunjukkan. So kalau okey. Kita faham sekarang. Okey. Benda yang tak cakap ni. Okey. Salaf tak faham pun tak apa, asalkan kami faham. Betul. Bukan. Ada pendapat salah. Sebab kenapa sekarang sini ada susun bagi dia tu. Okey. Jadi kata Umar Khattab berijtihad. Dia rasa macam tu. Kita tengok kalau dia kata minta masalah fikih Umar ada ijtihad. Dia kata kalau siapa tak ada air, dia junub, jangan solat. Jangan tayamum, tunggu air ada. Ini ijtihad Umar. Umar Ibn Mas'ud ijtihad macam ni. Maksud dia tayamum tak boleh ganti mandi. Sedangkan Nabi tunjuk kepada sahabat, kepada Ammar bin Yasir, dia kata Muhammad untuk buat orang sini dengan kau. Ini sini. Maksudnya Nabi tunjuk. Walaupun Umar ijtihad macam tu. Dan ijtihad Umar tu berterusan sampai ketika Nabi memerintah. Bila ada orang tanya dengan dia, yang ini aku junub air tak ada. Aku junub air tak ada. Apa nak buat? Dia kata jangan solat, tunggu air ada. Ammar bin Yasir tegur, ya Nabi, kau tak ingat kita bersama-sama kita keluar. Kisah ni kan, kita ingat kan. Lepas tu kemudian air tak ada. Kau tak solat.
Aku boleh golek kat tanah dan aku solat. Aku balik jumpa dengan Nabi kat Madinah, aku tanya Nabi dan Nabi kata it's enough for you to do behind that this. Kemudian sapu muka sapu sekian. So maksudnya kat sini ijtihad para sahabat seorang, kita tak pakai. Bukan seorang Ustaz, majoriti. Yang majoriti bawa nama. Ustaz bagi yang semua yang mengatakan Bawa nama. Dia macam cerita, dia nak cerita dulu ke macam Cerita mana? dulu. better cerita dululah. Tak, pasal tadi dia bagi saya. Tak, saya ingat betul lah. Saya ingat saya cerita dulu. Tadi cerita. Stop. Pasal start daripada tadi kan. Bila kita cakap yang ini 3 sekian, ini sekian. Fahaman ni Okey. tak wujud dalam hadis Nabi. Macam mana Ustaz? Saya tak kata ini yang penting ini. Pasal dia kata sebentar lagi. Ini Arabic, orang tak faham sebentar lagi. Kejap lagi kan. Lepas makan terus jumpa. Tak cakap macam Tak, tapi tengok word Arab tu Ustaz. lah macam tu juga kita bersama masyarakat kaum dah dekat kiamat. 20 tahun dah. Bulan 11 sekarang 20 tahun dah. Betul, saya tak, saya faham. Bila tak faham bahasa Arab. Okey. Kita tak cakap kalimah tersebut masuk sekejap lagi. Okey, apa kalimah yang Ustaz? Saya ataupun Ustaz je. Okey. Okey, cerita ni dia akan boleh proceed kalau kita nak terima ataupun kita nak buka pandangan Musayyad adalah Dajjal di mana beberapa pandangan yang ada. Okey. Okey, sebenarnya pandangan yang menyatakan Musayyad Dajjal ni bukan benda yang pelik. Okey. Okey, pandangan tu memang ada pun disebutkan sebelum ni. Okey. Kalau kita tengok dalam ulasan Al-Qurtubi, pandangan tu ada. Dan Umar bin Khattab, Ibnu Hajar. Umar, Hafsah, Okey. dan malah Ibnu Hajar tu ulas juga tentang apabila hadis kami adari tidak ada dalam Bukhari. Bukhari dan Bukhari meletakkan hadis Muhammad bin Kadir sumpahan Jabir tu kan. Baik, jadi Tak dengar. Anda kena dengar je. Dia orang kena dengar. Okey. Okey, baik. Kat mana tadi? Cerita Tu. Apa hadis? Ibn Sayyad. Tolak saya tak masuk. Ibn Sayyad. Ada hadis ni lah. Okey, Okey, jadi kita nak proceed hadis ni satu benda. Hadis ni kita akan fahami jika kita meletakkan ataupun kita berpandangan Ibn Sayyad adalah Dajjal. Okey? Okey, itu yang pertama lah. Dekat mana kita baca Ibn Sayyad Dajjal kat sini? Tak, bukan hadis ni. Ada? Hadis ni kita boleh proceed cerita dia kalau kita mengambil pandangan Ibn Sayyad adalah Dajjal. Okey. Terus? Okey, boleh ya? Okey. Tak setuju masalah sebab majoriti. Tak boleh lah. Pasal anda faham tak masalah? Bila dalam konteks masalah beberapa orang sahabat berpendapat, tadi dia majoriti. Anda kena faham sebab tu kita dalam Quran. Dengar. Quran kata bila kita nak ikut para sahabat, bila Nabi kata la syanu ummati ala khata', dia majoriti sahabat. You don't ever pick someone or 2 or 3% yang jadikan dia hukum. Sebab dalam Quran Allah sebut dalam Quran surah Taubah ayat 100 wasabiqunal awwalun minal muhajirin ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang awal mula masuk Islam di kalangan muhajirin ansar dan siapa ikut mereka baik. Allah tak sebut majoriti dia orang. Allah tak sebut seorang-seorang dua. Sebab tu bila kita boleh ada bandingan macam ni. Macam dia kata lah Omar ada ijtihad dia. Yang masuk ikut sama. Tapi tak jadi fahaman macam tu. Sebab tu kita buka 4 mazhab. Tak ada seorang pun faham bahawa kalau tak ada air, kita junub, tunggu air ada baru solat. Tak ada seorang pun. Kenapa? Sedangkan ada 2 sahabat ni. Ni, bahkan dalam kisah kita buka Sahih Muslim, Ibnu Mas'ud bertekak dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari bawa cerita ni. Dia kata, ni Umar kata. Lepas tu Ibnu Mas'ud kata, kau tak nampak kau Umar tak sujud? So, dia faham tak? From that basic, kita nak jalan. Tajuk ni tadi kita ambil segelintir yang kita kata tafsiran bukan kan? Kita minta segelintir lari. Kadang-kadang minta nama kan kita tak ada. Kalau kita sebut nama, kita kena bawa nama semua sekali. Siapa yang ada? Bila kita kata benda segelintir kan, kita jadikan hukum satu. Kedua, maksud Dajjal, sebab Nabi sebut dalam hadis baginda juga, sebelum Dajjal besar, ada kan 30 Dajjal. Nabi sebut nama tadi. Berapa orang Dajjal yang keluar. Bahkan Nabi katakan Nabi palsu dan sebagainya. So basically, memang ada Dajjal kecil. Yang tak bincang Dajjal besar ni. Dajjal besar yang tadi kata Ibn Sayyad ni ada. Kalau dia kata Ibn Sayyad ni Dajjal kecil, kita okey je. Tak ada hal. Kalau betul nak kenalkan dia. Basic kepada masalah, dia ni salah satu penipu yang ada di kalangan yang dia berbuat Muhammad. Kalau dia nak kata dia Dajjal besar yang dibunuh oleh Isa AS, dekat sini masalah entah. Entah kan terpaksa kata dia bukan fizikal. Entah kan kata dia ni benda-benda pelik dan sebagainya, binaran roh dan sebagainya, dan sampai depan Isa AS nanti baru mati. Entah kan cakap macam tu. So entah tak boleh terima. Pasal kau dah keluar, sekarang duduk mana? Entah dia cakap duduk. Itu ayat masalah dia. Maksudnya Ustaz kata kami kalau dia tak keluar,
Dia duduk mana? Tak ada. Kita sekarang masalah bila kita kata dah keluar, pasal kita kata Ibn Sayyad tu Dajjal. Okey. Directly Dajjal, dia nak kata tak boleh terima macam tu. Sebab kita kata segelintir daripada sahabat bukan semua. Kalau semua faham, kita kena faham macam ni. Kalau semua para sahabat faham, then ulama-ulama selepas mereka ni, tabi'in, ulama hadis, ulama fiqh tafsir akan nukilkan pendapat tersebut dan jadikan ini sebagai hukum. Betul tak? Bila orang tak buat benda hukum, kita tahu kisah tu ada, tapi dia tak jadikan hukum. Macam anda sebut tu lah, macam kisah apa, Omar punya ijtihad tentang. Tapi ini untuk apa? Untuk hukum kan? Sama, masalah ini pasal kat sini yang akan timbul. Orang akan buat masalah. Sebab bila kat sini, kita mula kata orang tertipu dengan Dajjal. Kita akan kata mana? Saya Imam Syafi'i. Nabi kata dia kazab. Tunggu. Kita kata Imam Syafi'i tertipu. Bukhari tertipu. Muslim tertipu. Imam Nawawi tertipu. Banyak sekali tertipu. Semua tertipu. Macam mana dia tertipu? Pasal tak, bila dia kata dia nak keluar, dia dah keluar dan dia tak jumpa. Maksudnya dia ramai yang istihad yang kata dah keluar. Kita sekarang kita bincang ni satu persatu. Okey. Bila dia kata nama sahabat dan dia kata salafus salih tak ada. Siapa salafus salih tak ada? Salafus salih tak wujud dalam tu untuk kata majoriti, dia kata ijma' semua tidak ada. Sebab tu kita kata tinggalkan. Faham tak? Pasal Ibn Sayyad hidup dan mati macam biasa. Bila dia mati Ustaz? La haula wala quwwata illa billah. Dan mati dah ada tarikh mati sekali. Betul tak? Tak ada. Siapa tak ada? Ustaz dia bagi kat kami tarikh mati. Dia hilang kan? Maksud dia? Dia hilang. Ibn Sayyad hilang. Ya. Ada hadis tu asal Abu Daud dah silap. Abu Daud. Dia hilang. Mana daripada pandangan orang? Waqa'atul Hurrah. Peristiwa Waqa'atul Hurrah tu dia hilang di situ kan. Betul. Tapi tak apa. Kita macam ni. Senang. Tak apa. Pasal tadi kan Kalau benda kita- kan kita- dia kita- cakap kan dapat balik. Ya. Jauh sangat. Jadi Jadi kita dia kena mudah. sini, tak Bila dia cakap dia kata Ibn Sayyad adalah Dajjal. Ni anda kata tak setuju. Okey. Dia kata hilang pun itu alasan dia untuk kata dia Dajjal. Dah Ustaz. Jangan Ustaz. Tak, tak, tak. Dah. Sekarang Ustaz tuduh kami. Menggunakan alasan. Bila kami bagi jawapan Ustaz kata kami gunakan Tak, alasan. ini pasal itu jawapannya pasal anda kata kalau dia kata okey, sekarang kita kata lah. Anda tanya kamu kat ni. Tapi katakan anda kata okey Ibn Sayyad bukan Dajjal. Kita kata Bisa ada. Lepas tu macam nak teruskan nak bincang apa ni? Tak boleh bincang. Tak bincang? Ha. Pasal apa? Pasal okey, dia Sayyad tak mati, dia jadi apa? Dia jadi apa? Okey. Sekarang ni macam ni Ustaz. Kami faham. Okey Ustaz kena faham. Kami faham macam mana. Dajjal yang Nabi sebut di pulau tu. Nabi sebut pulau, dia cerita iakan Nabi iakan apa yang tanya dari cerita. Okey? Okey kan? Okey. So lepas tu kami tengok dia kata dia akan keluar waktu yang tadi itulah setelah berlaku. Abang ni macam ni anak-anak. Okey Ustaz. Okey. Okey dia abang ni cerita macam ni. Pasal dia bukan bila dia kata Tabariyah apa semua salah. Anak faham. Okey, semua itu secara jelas kita pun nampak kering apa semua tu Dajjal tak pernah sebut tentang itu adalah isyarat dia keluar. Ya, dia tanya dia. Okey. Semua jawapan semua tak lama kan? Okey, akhir bila Dajjal tanya kami Madari tentang Nabi, okey, kami Madari pun jawab semua dan dia macam terkejutlah satu jawapan tu. Maknanya dah ni warak pun dah menerima dia semua kan. Sampailah Dajjal kata lebih baiklah untuk orang Arab mengikuti dia. Okey. Kemudian selepas tu dia memperkenalkan diri dia. Okey. Al-Masih. Lepas tu dia kata usyiku an yu'zana li. Hampir. Dia kata aku akan ambil keluar. Lepas tu untuk dari sambung pasir. Untuk diizinkan. Al-Bani dan lain-lain. Okey. Hadis yang di mana sama. Terus. Okey. Hadis sama Ustaz. Hadis yang Nabi apa sahabat kata kamu sufil ardi. Berapa lama dia tinggal di bumi. Yang berbual Nabi dan sahabat. Dalam Sahih Muslim apa ni Tamim Adari Dajjal sebut benda tu. Tak tahu lafaz yang dituliskan Nabi terang kepada para sahabat. Anda tak boleh bincang Dajjal cabut ni. Kalau kita kata sekarang 40 hari kan tak ada jelas kan? Bukan yang tajuk ni. Yang mengkasar aku semua tu. Itu lain. Dalam hadis ni dia tak sebut tu. Dalam hadis ni hanyalah maknanya Dajjal yang sebut. Fa'asiru fil ardi arba'ina laila. Terus? Okey. Lepas tu semua dia kata tak ada satu kampung apa semua tu kan. Illa Makkah wa Madinah. Okey. Cerita dia daripada hadis itu. Okey, itu saya kata tadi bahawa atau anak kata kita berpegang kepada satu pandangan yang mana Ibn Sayyad adalah Dajjal dan pandangan ini memang pernah diutarakan pun tak Al-Qurtubi pun menyatakan. Terus.
Okey, dan kami melihat bahawa ada tanda-tanda daripada kalangan sahabat yang berpegang sedemikian. Okey. Beberapa sahabat lah. Okey, dan kami melihat cerita yang mula-mula yang Umar nak bunuh betul, nak bagi apa semua tu, dengan sumpahan Umar yang kedua tu berbeza. Sebab kalau kita tengok Jabir, dia bersumpah kerana Umar bersumpah. Dan kalau Jabir mengerti bahawa sumpahan Umar itu Nabi masih kiu lagi, Jabir tak bersumpah. Okey. Jadi itu antara tanda lah yang kami lihat Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Dan juga kisah bagaimana dalam riwayat Hafsah juga yang Ibnu Umar cari pasang ke Dajjal kan. Dia lari, dia ada bomsa. Kemudian dia lari, dia jumpa dengan Hafsah. Dan Hafsah memang clear, Hafsah bagi tahu, bukan Nabi dah bagi tahu bahawa Dajjal ni dia akan keluar kerana kemarahan dia. So Hafsah nak bagi tahu pada Umar, kemudian nak dites-tes dia. Okey. Itu antara isyarat lah. Kemudian kita tahu bahawa antara hadis jugalah yang dijadikan sandaran bahawa Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Betul kan? Okey, adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri sampai Mekah semua kan? Cerita tu kan, susu apa semua tu. Okey, kemudian bila kita tengok hujah yang diberikan oleh Ibnu Sayyad, memang kemaslah. Kita kata Madinah tu semua kan. Okey. Cuma bila kita tengok akhir daripada hadis itu, Abu Sa'id sendiri menyatakan taballaka sa'irul yawm. Okey. Jadi daripada jawapan itu, adakah menunjukkan Abu Sa'id percaya kepada apa yang dinyatakan oleh Ibnu Sayyad? Okey, sebab jawapan itu jelas taballaka sa'irul yawm. Okey. Jadi dengan demikian kami melihat bahawa Ibnu Sayyad ini Dajjal. Okey. Dan pada masa itu, itulah yang kami fahami juga daripada ulasan Ibnu Hajar. Okey, Ibnu Hajar, Imam Bukhari tidak lagi meletakkan hadis kami hadari. Ini dia meletakkan hadis Sumpah Umar. Menunjukkan bahawa Imam Bukhari tidak lagi berpandangan bahawa Dajjal masih berada di pulau. Okey, dan dia telah keluar. Itu yang kami conclusion. Okey. Terus. Ibnu Hajar. Okey. Jadi di situlah antara dalil dan juga hujah lah nanti yang kami melihat bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Betul? Sambungan lagi? Betul ya? Ada sambungan. Tahu sambungan? Okey, jadi bila kita kumpulkan 1, 2, 3 perkara tadi tentang tajuk masalah dia itu kan. Macam kita ada masa Mekah Madinah pun terletak ni. Okey, jap. Ada hadis, kalau kita tengok hadis yang Nabi kata atadrun nama Yaumul Khalas. Adakah kamu tahu apakah hari Yaumul Khalas? Okey. Ini kaitan dengan apa ni? Dia nak cerita sesuatu. Pasal dengan kumpul balik. Sebab jangan ambil hadis bukan tajuk, masuk dalam tajuk. Ada tajuk. Kalau Ustaz tanya, cerita dia masuk Mekah Madinah kan? Bahkan bukan di tinggal Madinah pun. Madinah. Okey. Atadrun nama Yaumul Khalas, kan Nabi tanya kepada para sahabat, dia kata apakah hari Yaumul Khalas lah. Okey, kemudian sahabat tak tahu lah. Maka sahabat tahu, buat tanya kepada Nabi. Nabi ceritakan apa dalam hadis itu? Nabi ceritakan tentang Yaji'ud Dajjal fayas'adu Uhudan. Terus? Dajjal datang dan Dajjal memanjat Bukit Uhud. Itulah cerita tu lah. Uhud bukan datang dan tanah haram. Uhud tanah haram Ustaz. Bukan atas pun kat sini lah, bukan kawasan tu lah, bukan Mekah Madinah lah. Nanti Mekah Madinah. Ni dia cerita tadi dia masuk dekat Kaabah, tawaf lagi. Kan dia tajuk sama. Ada kat Madinah apa dia kata bukit yang Dajjal apa bukit Dajjal. Ya, itu semua keluar. Itu luar tanah haram. Ya. Cuba Ustaz cek Uhud. Kalau tanah haram ke tak? Uhud tanah haram. Uhud tanah haram. Tak, tanah haram Mekah Madinah yang kata kan. Madinah. Tanah haram Madinah Uhud. Bukit Uhud tu tanah haram. Kan dia punya ni. Betul, okey. Kita lepas itu untuk tajuk Mekah lepas. Boleh. Masa dia tak pakai hadis dan dia kata. Masa tajuk dia hadis ni bila lepas dekat Uhud, lepas dekat Mekah, Kaabah. Bukan, nanti kita cerita. Dia tak pasal dia kena kaitkan. Pasal dia kata yang tak pegang ni, kisah dia naik dekat atas bukit tu. Lepas tu kemudian Ibnu Sayyad ni, dia ada riwayat jelas tak dia buat haji. Dia semua dia tahu dia pakai Baitullah Haram. Ya. Abu Sa'id tadi. Ya. Itu perjalanan pergi ke balik? Ya. Dia cerita dia tahu Baitullah Haram macam dia kata. Mana juga dia tak Mana cerita. ada sebut tawaf Ustaz? Dia kata dia tuliskan haji dan sebagainya kan. Dia cerita. Dalam perjalanan ke mana? Ke Mekah. Dengan siapa? Dengan Abu Sa'id. Oh, dia masuk dia kan omongan tu pecah. Soalan. Cerita tu habis kat situ. Lepas tu dia tak sampai. Allah A'lam. Ada. Okey, possibility ni kan semua macam ni. Possibility tak sampai. Ni tak apa mana?
Ada tak riwayat disampai? Dia kita cerita sekali ni. Maksud dia beranak inak dia ni. Masalah dia Muslim, dia Muslim. Okey, jelas. Faham kan? Dan actually, dan Nabi tak pulau. Dia pulau kan dia? Macam mana? Sahabat pulau kan dia? Tak, Nabi pulau kan dia. Sahabat mana satu. Dia kena terus serang. Maksud tak campur gaul, tak duduk dengan orang ke? Dia letak dua bandar ke dia? Kan sahabat semua takut nak duduk dengan dia, Ustaz. Tak, orang mengelak. Bukan masalah dia orang kata tak. Ya, sebab dia orang tahu kan. Ya, masak. Kena tekak. Ambil air. Ada air ni. Dia ada tak? Air Rosya. Oh, ibu pula. Oh. Lemon mint. Ya, gerak. Okey, itu dalam perjalanan ini. Itulah kata tadi. Hujan-hujan yang diberikan oleh Ibn Sayyad kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id conclusion tu sabarlah kasairul yaum. Ya, betul kan? Ustaz pun tahu kan cerita tu kan? Terus? Sebab dia tanya yang tadi dah cakap tadi lah. Dia tak menolak lah. Bahkan ketika mana Abu Sa'id sudah simpati pun, dia buat hal lagi. Dia kata aku tahu di mana Dajjal lahir dan ya, ini masuk asal dia. Kalau sekarang ini kita bincang mengenai makian dia. Ini kerana masalah dia mengaku tahu beliau baik. Bukan masalah dia tu Dajjal. Kenapa nak kena conclusion Ibn Sa'id, Imam Ali, Abu Sa'id? Itu Ustaz punya siap. Itu. Maka Ustaz kan? Pasal sekali macam ni. Yang tak ilzam macam ni. Anda kata Imam Syafi'i faham tak begitu? Tak, sekarang itu lah saya kata. Kalau Ustaz nak bawa hujah, itu hajar pun kata Ibn Sa'id Dajjal. Dia riwayatkan apa orang kata. Yang tadi saya faham. Kalau Ustaz bawa satu riwayat, satu pemahaman ulama. Sebab tu, kita pun kita bawa satu pemahaman ulama. Itu adalah majoriti. dia macam ni lah. Ini majoriti. Okey, ada majoriti. Okey, Ustaz, ada majoriti yang ada setuju. Ada satu yang gagal, ada tak? Siapa? Macam contoh 4 mazhab kata tak boleh satu benda. Terus? Tapi ada satu orang yang kecil kata boleh. Ada yang diterima ke tak? 4 mazhab ijma' lah. Faham ijma' tu. Bukan itulah saya tanya sebab Ustaz bawa Imam Syafi'i. Ya, jangan bagi tahu. Sebab pasal kita ada ulama orang yang lebar. Kita kata tadi, disiplin ilmu yang tak ada sekarang, dia tak serupa dengan salah. Saya tak cakap begitu. Itu tajuk dia. Sebab Ustaz itu Ustaz punya conclusion. Kita mempunyai Kalau salah. Ustaz conclusion kat segi saya macam tu, itu bukan salah saya. Itu bukan masalah tu. Saya kata, daripada kisah tadi, Anda kata para sahabat ramai. Anda kata itu bukan ijma'. Itu pegangan para sahabat majoriti pun. Seorang dua diceritakan kita pegang. Ada cerita. Ada pendapat. Pendapat bukan cerita. Bukan itu. Kalau pilih pendapat, dia buat bini pun ada pendapat. Bang, dia buat bini ada pendapat. Kata boleh kita buat je. Okey, itu bukan pendapat sahabat. Itu tak bukan ini masalah. Itu pendapat ulama. Maka itu masalah sekarang ni. Kita buka dulu memang kita buka Kutubi. Betul tak? Kita buat Kutubi tadi. Yang dia kata Kutubi kata dia misalnya ada Dajjal. Kutubi tahu bila? Tak, kan? Ya. Okey. Okey, kalau kita okey, saya kata Umar. Dengar, masa dia gini. Masa dia gini. Saya kata Umar kata wallahi. Dengar, jawab apa? dengar. Enta nak kata, anda bagi dia tadi mau buat polisi dia. Enta nak kata sekarang dia. Lepas musayat hilang, dia Okey, kita balik kita. dia. Betul tak kira? Musayat Dajjal betul? Dia. Okey, maka daripada situlah kami lihat bahawa kesimpulan ni satu je. Kesimpulan ni sebelum kita nak go through apa semua benda ni, kita kena pegang, kita kena faham bahawa tentang Dajjal ini sebenarnya Nabi dah cerita complete, lengkap semua pada kita, pada semua, pada sahabat apa semua. Cuma sebab tu Nabi kata hatta khasyitu alla ta'qilu. Okey. Jadi bila Nabi kata aku khawatir kamu tidak akan dapat memahaminya, that's why di situ Imam Nawawi pun menyatakan bahawa la syakka, dia kata sebelum tu disebut dulu bahawa kisah Ibn Sayyad ini adalah satu kisah yang sangat muskilah, dia kata sangat pelik lah. Okey. Kemudian sebab Imam Nawawi menyatakan bahawa la syakka anna Ibn Sayyad wa Dajjal, tapi Imam Nawawi tambah belakang min Dajjal je lah, dia kata. Okey. Sebab itulah yang kita nampak yang hadis, dari satu hadis yang lain Nabi menyatakan dia akan jadi 30 Dajjalun tahun itu. Ada 40 ada 30. Oh, sama. Sebab tu yang tadi kalau kita kata dia salah satu Dajjal yang ada. Lepas tu Nabi kata kulluhum yazamu annahu Rasulullah. Semua tahu Rasulullah. Makna dia Rasulullah ni maksudnya apa? Dia buat kerja agama lah. Maksudnya dia buat kerja agama, dia mengatur satu acuan agama. Okey, baik. Jadi di situ juga antara yang menyokonglah apa yang ada dalam riwayat Tarikhul Isfahan tentang hadis Muslim yang jelas bahawa Nabi kata dia akan keluar daripada Khurasan. Sebab Nabi kata Dajjal dia keluar daripada Khurasan. Okey, Khurasan, kemudian dia akan disambut oleh siapa? 70,000 Yahudi Isfahan. Yahudi
Isbahan. Dan memang ada dalam kitab Tarikhul Isbahan. Cuma masa ada sahabat dia pernah pergi ke sana dan dia tengok Yahudi tu pesta apa semua, memang sifatnya sama dengan Toyolisa apa semua. Cuma satu masalah dia adalah sahabat tu majhul, dia tidak disebutkan nama dia dalam cerita itu. Dan dia tanya kepada golongan ini, apa kamu sambut siapa? Dan mereka kata tak sebut saja. Terus dia sebut Ibnu Sayyad. Okey. Okey, itu antara perjalanan. Okey, jadi soalan Ustaz berbalik kepada kalau makna Ibnu Sayyad itu Dajjal, ke mana dia pergi? Okey, di sinilah kami melihat bahawa dia ada zaman sampailah pengakhiran end of Dajjal dengan sifat asal dia yang Nabi SAW sebutkan, yang Ustaz sebut dalam hadis tadi tu, tempang semua tu, awar apa semua tu. Okey, dia akan berada pada jumlah yang demikian sampailah pada waktu zahirnya dia dengan sifat asal dia. Itulah yang Hafsah tu sebut dulu. Yang mana Hafsah berkata, Hafsah dah tegur Ibnu Umar, kamu tak payah nak try dia. Nabi dah sediakan zahir keluar dengan kemarahan dia. Sebab kemarahan, sebab itu that's why pada Hafsah tengok pada masa itu Ibnu Sayyad bila diusik oleh Umar, Ibnu Umar dia memsahkan pada dia, dia saksikan sendiri. Dan di second time Ibnu Umar kacau dia lagi. Dia kata, tapi tanya pula tentang mata kan? Dan dia kata mak adri. Dan jawapan yang Ibnu Umar sendiri pun rasa mata di kepala sendiri, takkan kamu tak tahu bila jadi begitu. Mata sendiri, kepala sendiri, hidup sendiri. Jawab je lah, orang tanya. Saya jawab mak adri. Sampai ada sahabat dan datang jumpa dengan mak dia, perempuan itu. Nak tahu saya mak dia tu, dengan perempuan itu tadi. Kemudian sahabat itu tanya betul-betul ni pada mak ni, berapa lama kamu kandungkan Ibnu Sayyad? Dan dia Isna Asyara Syahrah 12 bulan. Tiga ni mana orang 12 bulan. Di situ antara muskil yang kita nak kata bahawa okey, Ibnu Sayyad ni, sebab itu kita katakan ada kita lihat petunjuk-petunjuk jazam sebenarnya daripada contohnya persahabatan yang dibincangkan itu, yang dia ni adalah Dajjal. Okey, cumanya balik pada soalan Ustaz tadi lah, macam mana cerita kesudahan ni? Okey, baik, ini apa yang kami kajilah daripada pandangan kami. Kita ceritakan Ustaz, Ustaz kita tak nak dengar ni. Okey, itu dia. Okey, Ibnu Sayyad ni memang dia adalah seorang pemuda Yahudi. Okey, yang memang dia ada di kota Madinah. Okey, dan dia ada anak Umarah, guru Imam Malik tu. Okey, dia kahwin macam biasa apa semua. Okey, cuma ni macam mana kalau sahabat pun tahu benda tu, bukan sahabat tak tahu, tapi macam mana tu ada sahabat yang memang yakin, confident dia ni Dajjal, sampai boleh lihat dia boleh semua tu. Okey, dengan demikian kita lihat, kita tengok pula satu hadis yang lain. Okey, tentang Nabi ada ceritakan apa jadi kepada Dajjal bila mana dia berhadapan dengan Nabi Isa. Lihat, apa jadi tak? Dia jadi entah macam separuh hari dulu. Dia melting. Dia cair macam garam, tapi ujung hari tu Fayah diku. Dan binasa. Ya, dia menaruh dan binasa macam garam. Nabi suruh itu, tapi Isa akan bunuh dia sebelum daripada dia berlarut. Dan dia pasti binasa jika Nabi Isa biarkan dia binasa macam tu. Bukan maksud dia boleh lari meresap ke tanah. Okey, masuk Ustaz faham. Dia melting betul lah. Ya, betul itu. Cair macam garam. Ini manhaj salaf dengar. Bila kita dengar sabda Nabi cerita salaf soleh, dengar faham sifat. Dia belum memilih, tak tahu cara. Itu dia. Kenapa? Bila jadi macam macam dia tukar. Sebab apa dia? Betul tak? Tapi pasal kata ujung hadis sebut Fayah liku. Dia akan binasa, macam dia melarut dan binasa. Bukan melarut dan lari diri. Okey, maknanya kita terimalah kat sini bahawa Dajjal dia boleh melt. Ikut kepada hadis Nabi sebut tadi. Dengar depan Isa AS, bukan dengan orang lain. Dalam hadis depan Isa saja berlaku. Apa bukti dia? Hadis Nabi cakap kan dia kata lagi ke situ. Betul. Sebab Nabi kata Isa AS dengar sebelum dia itu lagi. Nafas Isa ni orang kafir bau mati. Dia macam tu juga dengan Dajjal. Dia nampak Isa terus melarut. Itu sabda Nabi SAW. Entah aplikasi ke mana tu?
Masuk tu. Macam mana? Maksudnya tak aplikasikan dia boleh larut tu, maksudnya sekarang dengan larut. Tak. Ustaz pula Ustaz jangan. Dia tahu. Kami tak cakap habis lagi. Pasal kita tak nak larut daripada tajuk. Tadi pasal asal pertama, lafaz kita faham. Kita faham. Lafaz tak tahu cara. Itu basic asal kan. Okey. Pasal nanti benda tu berlaku di realiti depan mata kita, dan kita ini Nabi sabda. Okey. Sebab saya kata cerita ni so macam mana berkaitan dengan masalah hilang tadi? okey, cerita ni masih panjang. Okey, jadi daripada situ kita nampak, kita memahami bahawa ada kemampuan. Cuma okey, Ustaz faham, saya faham dulu pun sama jugalah dia akan jadi macam tu kerana Nabi Isa. Nabi Isa. Okey, tapi kita melihat di situ bahawa dengan kisah kita relatekan, kita himpun semua dengan kisah Ibnu Sayyad apa semua, kita melihat memang ada kelebihan yang Allah bagi kepada Dajjal ni, dia boleh meltkan diri dia. Okey, itulah yang kita nak relate. Kenapa dia tak tahu? Kenapa Ibnu Sayyad dia tak tahu mata dia rosak bila? Macam mana dia boleh ada anak? Tak, masalah tajuk tu kan, soalan tambahan bagi untuk memastikan apa teori yang tak ada. Tak patutnya tu. Kita tak boleh guna macam tu cara dia. Jadi kita nak faham macam ni, ini bersifat asal. Bila dia kata, bila Nabi sebut muka dia sekian, rupa dia sekian. Itu fizikal asal. Ya, tak dia kata pun tak ada sebab Ibnu Sayyad kita Nabi tengok macam tu rupa dia. Sebab dia kata boleh tukar rupa tu masalah tu. Itulah hakikat tukar rupa tu. Itulah hakikat yang sahabat tu tengok Ibnu Sayyad tu. Kalau boleh tukar rupa dengar, dia tukar rupa. Dia tukar rupa dia orang cantik. Sebab tu Nabi SAW bila Nabi tunggu. Sebab tu kan dia kata, bila dia kata boleh masuk sekian jadi orang sekian, maksudnya boleh tukar rupa dia. Sebab tu Nabi berulang kali. Ini kaedah bila kita kata orang tu ajaran sesat. Tak ada sesat. Dia kata jadi Mu'ad dari Timakul. Dia cakap mesti jadi. Dia orang tak jadikan lumpuh. Jadikan dia terbalik. Tak boleh gerak. Macam Ayat Pin, macam Rasulullah, macam Asyari Muhammad. Kan once dia tu dia boleh bisa bangun tak payah tak cakap. Maksudnya kalau apa dakwaan dia sebelum ni, semua dakwaan dia kata aku punya doa sekian-sekian semua batal. Termasuk juga masalah. Termasuk juga masalah. Bila Ibnu Sayyad dia mengaku dia Tuhan. Dia tak boleh ubah rupa dia. Dia tak boleh ubah mata dia. Dia tak boleh ubah apa keburukan fizikal dia. Kenapa dia membesar Ustaz lepas menempun? Tak, dia syarikat. Kenapa? Dia tak soalan kenapa? Kenapa dia tak? Dia sebab Ustaz kata ini sifat dia. Kita sekarang kita akan tengok Ibnu Sayyad. Apa Muhammad nampak? Dengar personal. Apa panggil experience seseorang. Kita dah jadikan satu hujah untuk kata kenapa jadi sekian. Sekarang ni kita ada hadis Nabi yang terangkan bila dia keluar apa akan jadi, macam rupa dia. Itu apa sekarang ni yang Ustaz pegangkan bila dia keluar? Kata saya Muslim Nawal Sam'an. Dia tak lari ke mana hadis tu. Yang lepas dia peperangan berlaku Malhamah, kemudian dia keluar, kemudian sekian. Semua tu sequel tu. Nanti kita akan datang. Balik pada asas macam ni. Dia kata dia boleh tukar rupa, dia boleh tidak untuk asal ke, ataupun boleh menyerap ke orang lain ke. Ini masalah kan? Sebab itu yang kita tengok akhirnya nanti dalam hari Muslim kita akan sampai kepada masa ataupun waktu di mana Dajjal keluar kan. Belum ni. Tadi kita Dajjal dulu saya tadi ni. Okey, nanti kita akan sampai kepada di situ. Okey, jadi di situ yang kami melihat bahawa itulah yang terjadi kepada Ibnu Sayyad. Okey, kita lihat bahawa memang Dajjal ni dia ada satu kelebihan yang Allah bagi. Okey, itulah yang sebab Dajjal kelebihan tukar rupa tak ada. Tadi dia tak boleh tukar rupa dia. Tetapi dia host manusia. Okey, sebab dia mana? Kenapa? Host manusia. Macam syaitan. Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad tu dia memang manusia, dia memang pemuda Yahudi yang ada di zaman Nabi. Okey. Yang memang dia ada sifat mata yang faham lah semua. Masa dia kata dia masuk macam cerita Majin Bo. Majin Bo tak tengok video. Tak, masa dia meresap dengan orang lah. Maksudnya dia menguasai manusia lah. Sebab itu ketika kita jumpa lagi satu hadis, ketika Nabi Isa turun, ada satu hadis di mana Nabi Isa tanya, kenapa kamu tak memerangi pendusta ni? Masa Nabi Isa turun, memang Allah turunkan Nabi Isa tu untuk bunuh Dajjal lah. Kemudian Nabi Isa tanya kepada dia, kepada orang kaum muslimin, kenapa kamu tak perangi si pendusta ini? Apa kita jawab pada masa tu? Kita jawab bahawa dia ni manusia bangsa jin. Kita je lah. Minta. Pelik ni. Tahu kan, pelik je. Saya kata pelik lah. Terjemahan tak? Anak tak ada yang asal. Terjemahan dia? Terjemahan. Bawa je lah. Mari. Ni air Ustaz. Air. Best. Bila lagi?
Tak benar. Jangan macam ni lah. Sebab Ustaz nak komplain tak jauh. Tak apa, nanti kita buat balik. Jangan full. Mana dia jin tu? Mana? Ambil kat ni lah. Ambil kat Apa dia ada? Sorry. Okey, kita tahu. Dia nak masuk tak? Bukan nak masuk. Dia dah boring dia. Boring lah. Phone dia rosak satu. Adik dia punya yang elok. Ya Ustaz, sorry Ustaz. Tak apa, dah salah. WhatsApp tu tutup. Dia pandai WhatsApp orang. Yang kata dia boleh buka Oh, dia bukan dia mesti siapa-siapa dia tulis dia boleh nulis. Main YouTube je kan? YouTube je. Ada win lah. Kita asal ada Ustaz tapi dalam PDF. Dalam PDF. Siapa nama tu? Ha? Tak apa. Ni kita ada tulis Wabi. Ha? Tesi master dia ada tulis Wabi. Dengar anak tak pakai tu tadi. Tahu pun. Oh, dia tak. Ustaz nak tag tadi tu ada anak. Yo, tak. Lain tu rasa. Dia Ustaz tak kenal tu? Bukan. Hari Sami Dia kan. Sekejap. Senyum dalam binasanya Dajjal 257. Al-Haythami ya. Al-Haythami kan? Ahmad. Okey. Kalau sahih lah. Umat Mutawali. Okey, kat mana? Ya ayuhan nas ma yamna'ukum an takhruju ila al-kadzabil khabith. Ada jin ni ada? Rojul jin ni bangsa jin ni manusia kan? Sebab? Dah? Sebab Kelebihan dia. apa yang dia buat? Okey. Jadi kita Anak setuju Pak kalau kita Okey. cerita dia boleh keluarkan barang daripada kawasan Okey. runtuhan keluar ikut macam lebah ikut dia. Okey. Dia keluarkan sungai air dan sungai api. Itu pun kita faham. Bahkan Okey, orang betul lah. boleh turun kat hujan turun ke sekian kita Okey. faham. So kalau yang kata itu dikatakan jin ni tak ada masalah. Okey. Tapi yang tak nak kaitkan jin ni tu maksudnya fizikal dia hilang. Tu kena ni sikit lah. kena ayalah. Ha, Kita tahu tak mana bahawa tu, ha. kita tahu bahawa pandangan tu dia memang agak tak ada Tak wujud. Bukan tak ada, tak wujud. Okey. Yang tak ada sahabat Nabi, Okey, tapi- tak ada sahabat soleh seorang pun kata bahawa Dajjal ni dia nak masuk macam syaitan daripada orang. Sebab Nabi terangkan dia adalah seorang lelaki. Okey. Jadi entah datang tiba-tiba dia kata tak. Dia akan menyesat daripada orang. Ini masalah lah. Okey. Okey, tak apa Ustaz. Okey. So kita sampai mana cerita kita ni? Sampai dia Okey, masak kita tadi. dah sampai. Okey. Macam dia masak dengan orang. Jadi host. Jadi Jadi host lah. Okey, jadi host, dia ada host. Okey, maknanya dia Dia host. Dia masuk dalam Dia host. bukan jadi host. Dia Dia masuk masuk host. dalam host. Okey, dia Ah. masuk dalam host. Okey. Tapi dia satu je isu Dajjal ni. Seperti mana yang kita jumpa Hafsah, dia akan keluar zahir sifat dia, fizikal dia dengan kemarahan. Dia tak boleh marah. That's why bila sahabat dia usik Ibnu Sayyad, Kita patut Ibn Sayyad buat apa? Dia- Sekarang kita bincang tak. Macam sini Kita- dia cerita Ibn Sayyad tadi yang tak sebut kan. Apa Ana ulang balik. Apa orang nampak secara fizikal, diri nampak, orang yang tak nampak sebagainya, tu sama campur ini. Tak, okey Ustaz dengar. Pasal dia tak problem Tak, macam ni. Pasal dia tak Ustaz Ibn macam Sayyad. kalau hadis Hafsah tu. Kan. Kalau Ustaz Cerita- kita faham macam ni, Bukan macam mana kami nak explain? Bukan explain. Pasal tajuk dia jelas. Pasal Intan nak kaitkan kisah dia membesar badan tu Ya, ya. dengan tajuk dia boleh masuk pada orang. Tak, Tak boleh. Ustaz dengar apa Hafsah cakap. Dajjal itu akan keluar daripada kemarahan dia. Dia tak Bukan masalah. Apa sahaja Ibn Sayyad. Sekarang cerita macam ni. Tajuk asal. Sekarang yang tak nak kata dia masuk pada orang macam mana? Itulah tajuk dia. Kenapa Okey, macam tak apa. tengok tu besar badan tiba-tiba masuk orang. Tak mana yang terkait? Bukan, dia dah masuk dalam Ibnu Sayyad. Lepas Siapa? Nabi cakap macam tu ke? dah sekarang ni Ustaz. Tak. Nabi cakap macam tu Hafsah ke? cakap apa? Kita dengar Hafsah cakap apa? Okey. Okey, Ustaz bagi hadis Hafsah Muslim. tak Dah, ada dah, sejelas dah. Ana tahu tak tajuk tu. Ana kata soalan nak datang kan dia terkaitkan tajuk dia nampak badan besar Okey, dia tiba. keluar daripada badan tu kan? Apa
dia badan kecil besar pula. Macam mana nak jadi badan besar? Tajuk dia sekarang ni kita kata dilihat macam tu. Tajuk sekarang yang kita bincangkan pasal dengar ni. Pasal dia kata besarkan badan tadi. Apa kaitan dia masuk badan orang? Sebab Tang mana dalil kata bahawa Dajjal ni dia pindah randah hos. Sekejap masuk badan orang ni, sekejap masuk badan orang tu. Mana dalil? tak tahu Ustaz kena dengar cerita. Tak ada. Orang cerita pegang kertas. Jawab. Tak, sebab Anda kena cari hadis tu. Hadis apa yang saya mesti tu? Ada tajuk hadis Sahih Muslim tadi jelas. Okey. Ya Anda sekarang tang mana kita kaitkan tajuk tu dengan dia pindah randah hos. Masuk hos ini, masuk mungkin dalam Inta sekarang, mungkin dalam Azra'i sekarang, mana tahu? Betul tak? Kalau dia pindah hos kan, mana yang tak tahu kan Azra'i sekarang dalam Dajjal? Yang tak dapat mana? Tak. Tak ada, itu tahu pasal tak. Kalau kita kata Ibn Sayyad boleh jadi Dajjal, wala ada anak sebagainya. Sekarang dia kata, jangan anda kata macam mana hadis Sahih Muslim tu? tak. Ustaz faham macam mana hadis tajuk Sahih Muslim ni kita bagi daripada asal tadi. Dengar. Kita bincang sekarang ni, anda kata Dajjal tak keluar lagi. Habis cerita. Ibn Sayyad bukan Dajjal. Entah sekarang. Itu Ustaz kata. Entah sekarang ni, dengar. Entah kata Sayyad Dajjal. Lepas tu anda kata ni, anda kata anda kata dia boleh masuk dah host. Kan anda kata dalam Inta dia Dajjal. Macam mana? Dah itu bukan. Mana yang tahu? Bukan. Kita tahu. Boleh ada clarification. Ada clarification. Kita tak boleh. Mana boleh? Itu. Kita tak boleh sangka. Sekarang ni kalau dah dikata Donald Trump punya anak menantu pun dijadikan Dajjal apa hal? Masa sekarang ni sekarang nampak muka je tak kenal kan. Tiba dia masuk dalam tu. Kalau dia marah pun nampak. Bukan. Ada macam tu. Cara dia. Kalau Ustaz faham, sekarang kalau Ustaz potong macam ni macam mana Ustaz? Tak, pasal dia kita ada pasal kan tidak, dia melirik. Tajuk asal kan? Tajuk asal kan ni Ibn Sayyid Dajjal kita. Dia kata bukan. Okey, kenapa waktu Nabi Isa pun Nabi Isa tanya, dia kata dia ni macam jin. Ayat macam jin tadi pasal dia boleh buat macam-macam benda magic. Apa masalah dia? Apa salahnya dia boleh buat yang masuk dalam dah, I kasi masalah dia. Ana belakang pasal dia. Tak ada. Pasal Nabi tak pernah. Nabi tak pernah kata dia pindah. Nabi tak pernah sebut kata Dajjal akan pindah bandar. Tapi Nabi kata apa kata? Nabi kata dia larut. Larut ujung tu depan Isa. Nabi tak kata sebelum tu. Tapi ada kata sebelum tu. Kami ambil. Ada kata sebelum tu. Kami ambil itu kelebihan dia. Bukan. Bahkan dekat situ terangkan bahawa Ustaz. dia jadi macam tu. Bila nak bila nak mati tu. Pasal hadis ujung dia ada fayah liku. Yadu ke rauban. Dia larut macam larutnya garam. Lalu binasa. Sebut hadis Nabi sebut dah. Dia akan binasa macam tu. Bukan Nabi kata itu kelebihan dia. Nabi kata orang kata bila nak tunjukkan dia hadis. Okey, kita tunjukkan dia tu. Tak tunggu. Hadis Nabi dulu. Hadis mana? Hadis ni. Yang larut sama garam. Baca ujung dia. Ini dah larut macam larutnya garam. Baca ujung dia. Sebab sekarang ni Abang Ali dia tak nak faham dia benda tu. Dia kata itu kelebihan macam yang tak cakap. Anda kata itu kelebihan itu kebinasaan dia. Okey, iyalah. Sebab itu benda tu berlaku depan Isa. Anda kata depan Isa mungkin depan lain. Anda kata dalam hadis Nabi itu untuk pembinasaan dia. Nabi sebut fayah liku. Dia akan lampak Isa dia berlarut sampai larut macam larutnya garam. Lalu dia binasa. Tapi Isa akan bunuh dia cepat dengan pedang. Sampai tunjukkan darah dia daripada pedang. Nabi Isa tak biarkan binasa macam tu. Itu hadis Nabi cakap. So sekarang yang tak kata dia melarut-larut masuk orang ni, yang tak dapat mana? Itu tajuk dia. Kau setakat kepandaian macam kes jin ni tadi. Apa kelebihan dia boleh buat? Keluarkan air, api dan sebagainya, turunkan hujan, jadikan kemarau. Itu dah cukup dah untuk jadikan jin ni. The word jin ni in Arabic bukan maksud dia tukar rupa. Dah jin dia masuk ke orang lah. Astagfirullah. Faham? Ini abang baca dua teks tu tak? So benda ni pada asal dah ada hadis Nabi yang jelas, yang sahih. Abang sekali tambah dengan hadis-hadis tambahan daripada Tabrani, daripada sekian untuk kuatkan hujah abang pakai. Bukannya abang pakai hadis yang usul. Kita ada usul. Dia usul. Bukan. Kalau kita ada dua hadis yang kontradik daripada salah pengertian. Apa yang kau tadi? Dengar. Pengertian sampai jadi macam ni. Jadi kefahaman bahawa Dajjal dah keluar dan Dajjal boleh masuk badan orang. Tak, abang mana? Macam mana fahamnya tu? Bukan faham. Tapi kita ambil daripada teks. Mana ambil dari teks bang? Pasal teks tadi bercerita pasal jin ni. Anda ulang balik. Kalau orang tu buat benda pelik-pelik, magic. People will say this guy ada jin. Atau vegan jin ni. Kau cakap dengan dia tahu kau buat kat belakang. Every time dia can say something like that. It's not really about mesti tukar rupa. Jin boleh masuk ke badan orang? Lah, hadis Nabi. Jin masuk macam mana? Terang, apa terang saya? Masa jin masuk? Tak, dia pakai host ke tak? Macam ni jin masuk? Terang saya. Dah macam saya tak masuk? Terang macam jin masuk. Tak perlu terang, Ustaz tu tahu. Mana boleh tahu? Pasal sekarang ni kita kerasukan. Daripada 10 orang yang kena kerasukan, 9 tipu, 1 je betul. 9 ada masalah jiwa. Nak balik rumah, duduk asrama, tak boleh sekian. Seorang tu yang betul pula kata ada jin dalam dia. Cerita kelakar dia kan. Nabi baca Quran, jin masuk Islam tanpa menggelupuk.
Tapi ni dah aduh pasal apa timbul kata tu. Dah. Pasal jin masuk Islam. Kalau kita kata Nabi baca Quran, jin masuk Islam tanpa menggelupur. Tiba-tiba datang ustaz baca kan, jin gelupur. Apa benda gelupur panas? Kenapa? Tak boleh. Pasal ikut teks ni. Teks hadis Nabi Sahih Muslim tu. Ustaz sambung je. Nah, jadi ni Azrani dengar. Sekarang ni tajuk asal dia yang kata pasal kes melarut tu sebagai dia punya kelebihan. Terkait dengan hadis jin tadi. Anda kata baca hadis-hadis yang Sahih Muslim tu. Hujung tu ada tulis. Dia kata fayadrubu, dia akan melarut-larutnya garam. Fayahliku, hujung tu kenapa tinggalkan? Dia binasa, fayahliku kita baca benda tu. Ya. Jangan. Tak ada dia. Okey. Kita baca. Betul. Dan dia kalau dibiarkan macam tu pun dia akan fayahliku, dia akan binasa. Okey, cuma Allah berkehendak Dajjal ini dibunuh dengan tangan Nabi Isa sendiri. Terus, faham. Okey, sebab tu ya kalau ikut hadis nas ombak lah. Okey, nampak dia punya apa tu? Darah dia. Okey, maknanya dia dibunuh dalam keadaan dia tu manusia lah. Betul. Okey, mana tak ada hostel dulu? Macam mana? Tak ada hostel. Tak ada, sebab itu adalah zaman dia telah keluar dengan kemarahan. Okey, kat sini basic macam ni. Tajuk asal dia kan. Bila mula-mula kejap boleh tukar masuk badan. Lepas tu tiba jadi benda tu dah badan original. Lepas tu balik asal, first thing first, dalam hadis Nabi tak ada kata berkenaan dengan boleh jadi host. Bukan, masuk host. Masuk host tak ada. Tak ada satu hadis pun. Okey, kita proceed Okey, sebab itu kita lihat semasa kisah apabila Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa. Okey, kita pun tahu fasa dia dalam hadis Nawawi bersamaan, benda tu jelas. Okey, bila kita tengok fasa Mahdi, lepas tu fasa Mahdi, Dajjal, Mahdi semua lah. Clear lah, benda tu clear. Okey, jadi kita lihat semasa Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa pada masa itu. Okey, jadi kita lihat bahawa pada masa itu Dajjal adalah dalam rupa bentuk fizikal dia yang seperti mana yang Nabi cakap, kerana pada masa itu dia telah keluar. Betul kan? Itu understanding yang kita cuba impose. Sebab asal daripada hadis Nabi tak pernah cerita rupa dia lain. Pegang tu. Itu je lah rupa dia. Memang rupa dia macam tu lah. Nabi tak pernah ajar rupa dia. Memang rupa dia macam tu. Orang tak ada. Okey, jelas. Okey, itulah rupa dia. Dan mula Nabi cerita sampai sekarang. Okey, dan itulah rupa dia. Dan pada masa itu dia dah keluar, semua tahulah keadaan macam mana Nabi bisa bunuh dia. Okey, jadi bila kita lihat balik, cuba kita lihat balik dalam kisah yang panjang Nawas Ibn Sam'an. Okey, Dajjal ini kenapa dia keluar? Sebenarnya ada isyarat di situ. Bila kita lihat balik, keluarnya Dajjal tu ada isyarat. Ada isyarat kenapa dia keluar. Okey, ramai yang Ana tanya dan Ana buat discussion apa semua. Okey, termasuk dengan one of yang forum Ustaz lah. Terus. Okey, Ana buat bincangan tapi dia banyak waktu lah. So, sekarang nampak kita tak apa nak kaji sangat. Bila ada basic. Okey, ramai yang menyatakan bahawa Dajjal ni keluar kerana kekuasaan dia. Maknanya dia, apa maksud keluar tu? Okey, maknanya dia keluar dengan fizikal dia tu lah. Sebab Ustaz pun kata, saya pun kata sendiri, sama pendapat itu bahawa fizikal Dajjal memang seperti mana yang Nabi sebutkan. Okey. Jadi pada masa itu dia keluar, ramai yang menyangka ataupun menyatakan bahawa dia zahir begitu adalah kerana kekuasaan dia. Dan ada pun yang saya tanya, pada masa itu dia kata Yahudi dah ramai, Yahudi dah kuat apa semua. Okey, bila kita tengok rentetan, dapat mana tahu? Apa dia? Tajuk keluar Dajjal bila? Dapat mana? Dia dalam hadis Nawas Ibn Sam'an. Bukan. Maksud dia trigger pengkeluar dia tadi, macam dia kata kuasa dia, kuasa yang dia ada atau sokongan dia ada. Macam kita sebut lah kenapa dia keluar. Itu nak tanya lah. Tak ada kan? Soalannya dalam hadis Nabi tak sebut pun. Even ketika zaman Nabi hidup sendiri pun, para sahabat bila dengar Nabi cerita tentang Dajjal, dia actually expecting Dajjal ada dekat rumpun tamak keliling Madinah. Ya, betul. So jadi meaning that tak ada timbul tajuk masalah trigger when. Kenapa dia keluar? Tak ada. Kenapa? Nabi tak pernah kata kenapa. Okey. Yang macam ada sebahagian pendapat dia kata lah, maknanya kerana kekuasaan lah apa semua. Tak benda tu jelas. Okey. Tapi bila kita tengok balik, dia keluar ada timeline dia yang Nabi bagi, iaitu ketika mana kaum muslimin telah menamatkan Malhamah Kubra. Betul. Okey. Okey, kemudian kita menakluki Konstantinopel. Betul. Okey, pada masa itu satu seruan kan? Terus. Siapa dia? Iblis. Okey. Antara sebab dia kenapa? Ustaz anda nampak sebab dia? Tak ada. Dia tengah perang tu dia rehat. Tengah ya persimulan ada semua kan. Okey. Tiba ada satu seruan. Kejap. Okey. Batil betul tu? Bukan betul. Iblis. Terus. Okey. Tapi bila balik memang dia zahir. Terus. Okey. Bila dia zahir pada masa itu, okey. Dia zahir, siapa yang akan menyambut dia?
Yahudi lah. Terus? Okey. Sebab itu Yahudi memanggil dia sebagai Mesiah, sebagai penyelamat. Betul kan? Yahudi meletakkan Dajjal is Mesiah, penyelamat. Kita memanggil Masih Dajjal. Dari Islam, hadis Nabi pun Al-Masih tu bukan Masih Kazab kan? Masih Kazab lah. Pasal maksud dia Masah Al-Masih pasal dia menyentuh bumi, gerakan dia cepat di muka bumi. Ada beberapa pendapat. Tak apalah, tapi ada kalimah Masih itu kena pada Dajjal, kena pada Isa. Ada yang tak apalah, Masih itu pada masa tak ada bukan actually bukan dia Jew. Okey. Jadi pada masa itu dia akan disambut oleh Yahudi. Macam nak disebutkan. Okey. Kemudian bila kita lihat di situ dia keluar. Okey, itulah yang kita nampak dari segi maksud hadis yang Nabi nak bagi tahu bahawa dia keluar pada masa itu kerana kemarahan dia. Okey, sebab apa kerana kemarahan dia? Okey, cerita ni panjang Ustaz. Sebab tu kalau boleh saya tak dalam hadis tak kan? Dalam hadis tu. Okey, bila kita tengok kita itu sebab kita himpun semua benda ni, terus kita akan tengok balik. Okey, kenapa dia keluar kerana kemarahan? Okey, kerana bila kita tengok pada masa itu berlakunya kemenangan kaum muslimin. Kalau maknanya kaum muslimin boleh menakluki kuasa yang besar pada masa itu, Konstantinopel, apa jadi dengan dia? Okey, sebab itu daripada awal lagi kita cuba beritahu bahawa kita menyatakan bahawa Dajjal ni dia dah buat kerja lama sebenarnya. Dia dah buat kerja lama dah, dan banyak pun yang dia dah buat, ya, fitnah-fitnah dia apa semua dengan tempoh-tempoh yang sama seperti mana Nabi detailkan hari-hari dia itu. Cumanya Dajjal ni macam mana pun dia tidak akan berjaya. Ini banyak saya tengok kajian-kajian orang duk kata Dajjal ni dia akan berjaya lah, dia akan sukses lah dengan dia punya perancangan apa semua. Tak mungkin. Sebab Dajjal ni kalau kita tahu ada satu benda yang kita tak boleh nak deny pun pada hari ini, ya, dan mungkin pada zaman dahulu tidak ada orang sangka pun bahawa Israel, Yahudi akan membuat penempatan di Israel seperti mana hari ini. Jadi sebenarnya hadis Nabi datang dah. Okey, jadi bila kita tengok di situ, dia nak pusat pemerintahan dia di mana? Di Aqsa. Memang dia nak di Aqsa, dan Ustaz akui bahawa pembinaan Solomon Temple tu apa semua memang reality lah. Itu reality. Cuma masalah relate kepada Dajjal, cara Nabi sebut tu tak ada sebarang nilai direct. Okey, itu semua tu orang make a dot. Faham. Dot yang kita nampak pun Nabi tak cakap itu. Okey. Jadi adakah kita nak lihat bahawa dia akan berjaya dengan pemerintahan dia itu? Adakah kita nak tengok dia akan berjaya? Oh, dia akan berjaya bina. Dia akan berjaya, dia akan menjadi raja kepada raja nombor satu lah. Okey, benda tu tak berlaku. Sebab kalau dia dapat benda tu, itulah Nabi Sulaiman alaihi salam doa. Rabbi fili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Okey, Nabi Sulaiman doa jelas dah, takkan ada siapa yang dapat kerajaan seperti dia, sedangkan itulah aim yang Dajjal nak buat. Dan satu Dajjal ni macam mana, walaupun ada fasa kejayaan dia akan ada fasa kejatuhan dia. Akhir yang menyebabkan akhir dia marah, dia zahir, dan pada masa itulah dia zahir pun tak lama pada masa itu. Sebab tu kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, kita temui bahawa penzahiran bila zahir Dajjal, kalau kita lihat Dajjal, Nabi Isa bertemu dengan dia dalam keadaan kaum dia ada lagi. Maknanya kita Yahud berlaku selepas daripada itu. Okey. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini bahawa kalau kita tengok, sebab tu kami kata bahawa dia dah keluar, dia dah ada, dan dia dah buat rancangan fitnah dia ini dalam satu tempoh yang lama pun tanpa kita sedari. Dan kita maknanya sampai ke zaman yang mana kita nampak realiti tu pada hari ini, hakikat sudah bermula kepada era zaman kegagalan dia. Kerana Nabi tak pernah sebut kehancuran Aqsa. Aqsa tidak akan hancur. Apa kaitan dengan Dajjal? Apa kaitan dengan Dajjal? Okey, apa kaitan dengan Dajjal? Dajjal, dia nak habiskan Aqsa tu, dia nak buat penempatan. Mana dia tak tahu. Sebab saya tu masalah dia ni, interread between the line ke dia terbaca kat mana? Sebalik pada asal. Okey, tengok ketika Nabi sana, para sahabat bimbang tentang Dajjal. Okey. Kan Nabi tinggi suara, perlahan suara. Hadis tentang berapa lama dia tinggal dalam muka bumi. Kan bila petang Nabi tengok para sahabat duk macam tengok kan. Nabi kata, apa hal? Dia kata, Rasulullah kan, kau cerita kami Dajjal, kau tinggi suara, kau perlahan suara, sampai kami ingatkan Dajjal ada kat rumpun-rumpun tamak di Madinah. Nabi kata, wahai Dajjal, akhafni alaikum. Ada benda, ada dan Dajjal that I fear upon you. Ada benda lain, lagi aku takut. Ni balik asal, basic dia. Maksud dia, Dajjal is not the biggest one yang Nabi takut. Nabi kata, iyati, kalau inja'a, kalau dia datang, wa ana fikum, aku tengahkan kamu, fa ana hajijuhu, dan aku penghujah dia, kamu tu sarang campur. Wa inja'a walastu fikum, kalau dia datang dan aku tak di tengah kamu, fakul li muslimin hajiju nafsi, semua orang Islam penghujah diri masing-masing. Wallahu khalifati ala kulli muslimin,
Allah lah pengganti aku pada setiap umat Islam. Baik pada Yesan ni, Nabi tak suruh kita pening-pening kepala pun Dajjal nak bina kerajaan apa. Nabi cuma kata kalau dia datang, aku tak ada. Semua orang jaga diri masing-masing. Dan ini hanya berlaku bukan ikut Mahdi, bukan ikut siapa, ikut tubuhan, ikut orang, tapi dengan belajar. Hujah hanya tertegak dengan ilmu. It's nothing about masalah kau ikut siapa. Dan macam mana dia nak buat perancangan mana sekalipun, bila kita kata Dajjal berfasa, dia akan merajai, dia akan kuasa. Benda tak pening kepala sebab tajuk asal dia, kita tahu bahawa kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dengan manusia. Tak timbul masalah Dajjal buat apa, buatlah. Bukan kerja kita. Sebab Dajjal ni satu fasa dunia yang kita panggil contoh macam anak kita nak balik. Boleh kita stop. Dia sampai masa keluar bulu dekat sini, keluar bulu dekat sini, dia akan keluar. Suara tukar, diam. Jadi bila sampai masa dia keluar, yang kita beri kepala apa? Dengan demikianlah, bagi orang yang melihat bahawa dia telah buat kerja pun, dah telah menyebarkan fitnah dia pun, bagi kita, alhamdulillah kita sedar. Dan kita tengok keadaan umat manusia kita pada hari ini, kan? Seperti mana kita tengok, kita nak faham sama ada kita nak faham Dajjal diikuti oleh golongan wanita, dia orang wanita ikut dia, ataupun kita nak tengok realiti fitnah yang sedang berlaku pada hari ini, yang banyak kecundang dengan fitnah, baik teknologi, baik apa, kita tak nafikan mereka ni adalah golongan wanita. Sebab tu bila kita cerita pasal Dajjal ni, betul saya cakap tu betul. Dan alhamdulillah mungkin kita di kalangan orang yang beramal dengan doa minta perlindungan Dajjal apa semua. Tapi in reality dalam kehidupan kita sekarang ni, kita nampak benda tu macam mana orang kita jadi. Dan tak ada siapa pun yang nampak fitnah ini Dajjal. Tak ada siapa nampak. Sebab Dajjal sebab lagi. Kan, sebab cerita dia kerana diorang tak baca secara begitu simbolik. Dia macam korang kata sekarang ni, Abang Adi minta faham benda simbolik. Maksudnya bukan realiti. Ulang balik, ini bukan manhaj salaf. Salafus salih, kita faham kalimah tak tahu cara. You know the meaning, you don't know how. Sekarang ni antum berdua ni masuk pada how. Tapi kita kena melihat juga kepada realiti kehidupan kita. Itu satu isu. Kita tengok saya faham tengok. Tapi macam tengok. Kalau kita tengok macam apa, ada pelakon penyanyi siap dah pakai purdah berhenti dah. Dia cakap macam dia macam ni, kalau ikut pada tajuk tu, fasa pusingan zaman atuk nenek kita zaman 60-an. Pok Ye. Mak bapak kita, pakcik imam sudah pendek tu tak. Sebelum tu aurat buka, tutup balik. Lepas tu nanti kalau ada apa buka, tutup balik. Benda tu biasa ulangan lah. Benda tak pening kepala. Bukan satu cara kita baca. Masalah fitnah wanita ni, kalau tak ada Dajjal sekalipun, Nabi dah kata ittaqud dunya wa taqun nisa. Bimbang kamu dunia, bimbang kamu wanita. Kerana awal fitnah Bani Israel daripada wanita. So di sini tak ada guna tajuk. Situ untuk baca macam tu. Sebab itulah. Dia bagi takalluf dia bagi. Sebab itulah bahawa kami melihat itu sebagai fasa Dajjal. Orang tidak melihat macam mana fasa, macam mana tak faham fasa. Fasa ni saya akan syarah sekejap lagi lah tentang fasa Dajjal ni. Cuma sebab itu bila kita balik cerita tentang Dajjal, sama ada kita nak memahami dia dengan satu keadaan yang orang kata misteri atau mistik secara tanpa sedar. Seperti mana yang ramai orang faham sekarang ni, orang kuliah tentang Dajjal ni banyak, tapi Ustaz boleh tanya secara realiti, orang faham tak? Orang takkan faham. Orang takkan nampak apa dia. Ataupun kita nak faham Dajjal itu dengan realiti kehidupan kita. Realiti kehidupan kita sebagai manusia yang dah banyak isyarat-isyarat menunjukkan bahawa dia ni penguasa. Dia akan jadi penguasa. Dia nakkan kepada kekuasaan. Hatta dia akan meletakkan diri dia sebagai Tuhan terus. Dia memang tak pernah dia kata nak jadi raja. Dia ni Tuhan terus. Jadi Tuhan terus. Maknanya penguasa lah. Bukan penguasa, Tuhan. Sebab tu Nabi yang kita baca dalam hadis Nabi bandingkan dia dengan Allah. Dia berkata inna rabbukum laysa bi'awar. Dia utang kamu tak buta sebelah mata. Ulang kali berkali Nabi sebut. Tapi kat mana pun dia tak jadi Tuhan. Dia tu manusia. Tak masalah. Bukan pasal kes dia. Kalau nak fahamkan, orang tertipu dengan manusia yang penipu banyak. Macam Tuhan Harun tu kan, ikut dia terkulai atas kursi roda pun datang salam cium tangan lagi. Ayah Pen dengan keadaan dia demam ke sakit ke bersin ke apa sihat. Orang kata dia Ayah Pen tu Tuhan. Ayah Pen lah Tuhan saya. Tengok satu video yang apa Sky Kingdom kan. Jadi kalau kita faham dari situ, masalah ketuhanan, kita faham ketuhanan terus. Dia bukan bincang masalah penguasa, tak mau. Bila sekarang macam yang kata penguasa, kita boleh aplikasikan kepada maksud kononnya dia kuasai internet, dia kuasai sekian, dia jadi Tuhan. Tak boleh macam tu. Tak boleh baca macam tu. Ini maksudnya ini bagi takalluf. Dalam konteks masalah salaf, kita ulang balik. Yang ada kata kita up balik video itu. Kalau ada lagi jangan down. Pasal video tersebut, dalam tu ustaz kita jelaskan cara muamalah dengan hadis-hadis fitan. Antaranya yang keluar daripada kalam salafus soleh. Antaranya benda tu ghaibiyat. Kita faham kalimah tak tahu cara. Kita bincang dari tu.
Macam mana boleh lagi kita nak macam realiti hidup kita hadis Dajjal? Kenapa kita nak samakan? Apa yang saya lihat, Dan pasal kalau dia kata pengikut Dajjal kafir. Yang kita kena faham satu benda. Once kita kata pengikut Dajjal, dia kafir. Ikut hadis Nabi dia kafir. Ahli neraka terus. How can kita nak apply pada semua orang ada dunia sekarang ni? Jadi macam mana pun apa yang kami kaji, apa yang saya kaji apa semua, ni yang saya nak share dengan Ustaz, saya nak kongsi dengan Ustaz. Kita melihat kita macam mana pun tak boleh pisahkan, sebab bukan saya nak kata salaf tak hidup zaman kita apa semua, tapi kita hidup ataupun kita melihat benda tu. Kita melihat keadaan itu. Sebab tu bagi saya berpegang satu benda je, Nabi cerita tentang Dajjal ni lengkap. Cumanya dia kena satu keadaan macam mana sebenarnya kita nak faham. That's why apabila Nabi menyatakan tentang Tamim dalam Dajjal, Dajjal tidak. Ini ayat lah. Ambil ayat. Tadi yang baik ni ada kita. Air besar. Yang baik ada. Ada dalam meter box. Belakang. Dajjal tidak menerangkan Tamim Ad-Dari tentang hari-hari itu. Dia hanya sebut berapa hari. Tapi Nabi SAW, Nabi sendiri yang menyatakan ada pendetilan. Wa yaumun kasanah apa tu. Dan kita pun dah bincang dulu. Memang saya tahu Ustaz berpegang. Bukan pinjam panjang pun, bincang sikit saya tanya itu kan. Tidak ada diam ni. Betul. Terang pun. Sebab benda tu ada anda sebut dalam video. Terus? Rasanya. Kemudian tak fasa tu itu masih problem juga. Bila kita kata fasa fasa tahu, anda dah tahu dah Ustaz pegang. Jadi pasal bila tak applykan masuk fasa tadi, dia tak terus interpret kepada meaning. Dia macam ni. Anda faham dah apa Ustaz pegang. Itu juga dulu anda pegang. Benda yang sama. Sebab tu Ustaz dah sebut dulu. Anda kata apa? Dia banyak. Anda kata apa? Hakiki. Sebab faqduru lahu qadrah, hadis kat belakang tu. Sebab sahabat Nabi dah Ya, faham. betul. Ini balik asal. Faqduru Sahabat Nabi lahu tanya, qadrah. pada hari seperti hari setahun, Kita- cukup tak solat kami 5 waktu? Ya. Dan kalau diorang salah faham, Ya. that is a phase. Okey. Not a year, not Okey. a time. Okey. Dan Nabi takkan lewatkan penjelasan. Pegang tu. Okey. Nabi takkan lewatkan penjelasan Okey. nanti kemudian aku jelas balik. Tak. Okey. Ketika itu Nabi keterangkan. Tapi Nabi keterangkan kata anggar untuknya anggarannya. Maksud dia diorang faham bahasa Arab. Sehari setahun, dia tanya, setahun cukup tak solat kami 5 waktu. Maksud dia memang masa dia 6 bulan siang 6 bulan malam lah. Itu dia faham. Sebab tu orang tanya Nabi cukup ke tidak solat 5 waktu saja. So basic itu kita dah faham ada daripada para sahabat kefahaman. Kalau anda kata salah Nabi betulkan. Nabi tak betulkan dan melalui fasa tadi kita tahu pada. Faqduru lahu qadrah, kita faham bahawa Terus. Nabi kata hitung waktu tu macam biasa. Hitung waktu Untuk solatnya, bukan untuk waktunya. Kita silap faham lagi. tak solat. Solat lah. Apa pula waktunya memang solat lah Ustaz. Sebab solat lah. sahabat tanya pasal solat. Betul. Jadi Nabi kata hitung waktu solat tu sama je macam hitung macam waktu biasa. Macam mana pun saya memang telah melihat bahawa apa yang Nabi sebut kasanah, kasyahar dan juga kaljum'ah itu adalah sebagai satu fasa. Melalui apa? Bila kita tengok balik apa yang Dajjal sebut kepada Tamim Ad-Dari, dia gunakan perkataan fa'asiru fil ardi, dia akan menjelajah. Dia akan menjelajah dalam masa 40 malam. Nabi detailkan tentang hari itu. Nabi kata wa yaumun kasanah. Itulah fasa pertama. Yang mana Dajjal buat satu kerja jelajah, tinggalkan fitnah dia hampir seluruh dunia tanpa terkecuali hidup dalam sistem dia. Ustaz, ada Nabi lain. Lihat pada Abang ni kamu. dah Ustaz je. Sebab Ustaz dah melalui fasa tu. Memang pasal benda. Kita tengok alim macam Ustaz je lah. Cakap lah. Mana dari Ustaz kami baca-baca macam ni lah. Cuma kami faham fasa tu macam tu lah Ustaz. Tak masalah pasal tu kita faham itu. Nabi tak ajar itu. Yalah, Nabi banyak je Nabi tak ajar kita. Ya. Jangan cakap itu bang. Betul, sebab Nabi tahu hadis. Bukan. Siapa ulama yang interpret? Dia interpret. Itu ulama dah interpret. Ulama dah interpret dah. Ya betul. Semua. Jadi orang yang belajar ilmu Bukan. Kita dengar di sini. Sebab tu anak kata yang keluar daripada salah landasan. Bila ikut salah landasan, orang faham kita faham Ustaz kita faham Ustaz kata salah, kita faham. Ya. Tapi macam kami cakap Ustaz lah. Kami Apa problem? Problem kami ni. Kami nampak situasi itu berlaku pada hari ini. Ya, berdasar kepada Kita punya bukan zahir, kefahaman kita sendiri. Ya betul. Ya. So kami bukan masalah. Itu kami. Itu betul anak ulang daripada awal tadi. Bukan manja salah, bukan salah punya cara. Habis cakap memang. asal. Okey, ada akui saja dah settle lah. Bila sini dengan
Kalau macam ni, entah nak mengaku sunnah. Sebagai ahli sunnah wal jamaah ni, kita ada alasan kita, cara kita memahami dalil. Tengok orang terdahulu, faham cara para sahabat, tabi'in, kumpulkan hadis tempat. Jangan baca separuh dalil macam tadi jadi kes dah, baca cair kat garam tak baca habis ni. Kenapa? Jadi bila kita baca separuh-separuh. Tapi kalau satu hadis tu, okey, cair macam garam kan? Dia kata cair macam garam, tapi Nabi Isa bunuh dia. Ayat tu hujung tersebut fayahliku, dia akan mencair sampai binasa. Tapi Isa tak izinkan dia mati macam tu. Dia tetap cucuk juga untuk bagi orang tengok dia mati dengan pedang. Ya, betul. Dia tombak. Betul. Dekat situ tajuk pencairan itu bukan kuasa. Pencairan itu sebab tengok muka Isa. Dengan jelas Nabi kata itu dia akan hadis Nabi kata akan binasa. Fayahliku. La haula wala quwwata illa billah. Anda faham tak bila kata dia akan mencair? Nampak Isa dia mencair macam mencairnya garam. Lalu binasa Nabi sebut. Tiba-tiba kita kata Nabi Ustaz faham macam tu. Dia akan mencair sampai binasa. Nabi sebut la haula wala quwwata illa billah. Maksud dia itu macam mana macam mana? Ustaz kata dia mencair sampai binasa. Nabi kata. Saya sebut Nabi kata. Nabi kata apa? Nabi kata dia mencair dia mencair sampai binasa. Tapi Nabi sebut akan, Nabi sebut juga akan, tetapi Isa tidak membenarkan sedemikian lalu ditikam. Maksudnya Isa cepat-cepat sebelum dicair Isa tikam supaya mati itu. Itulah kami ada pemahaman kami. Tak ada pemahaman macam itu. Pasal apa? Dah binasa dah. Tajuk asas sekarang ni, entah punya tajuk apa, masuk host tadi tak kena langsung. Tak ada wujud. Tak kena. Tangan ni tak masuk kan? Itulah yang mukjizat yang dia ada tu. Dia kan mukjizat. Orang cakap tadi. Orang kata tadi benda tu kan mukjizat. Dia nampak muka Isa dia mencair. Dia punyalah ketakutan sebab mencair. Itu yang dikatakan semua ulama hadis faham. Sebab tu anda kata entah. Masalah ni adalah masalah fahaman salaf tu je. Kalau anda kata entah nak pegang benda ni, bukan fahaman salafus soleh. Tak ada hal. Kita tak payah bincang pun tak apa. Sebab benda ni akan bertentangan. Tuan macam Ustaz Azhar tadi sebut kata fasa tadi kan. Fasa sekian. Anda kalau tanya, Ustaz dapat mana fasa tadi? Berdasar kefahaman dan sebagainya. Anda tahu yang taruh Imran Hussein yang apa tu Trinidad Tobago tu yang sibuk sebarkan tajuk tu. Rupanya kita kat sini pun ada ahli mengaku sunnah kena fitnah yang sama. Sebab balik pada asal. Ustaz tuduh kami ikut. Memang dia pun dia yang pertama sekali ikut. Dia bagi tengok sama dengan kami. Dengar ni bukan. Dia memberi kefahaman ya. Tahu. Itu kefahaman. Dengar. Kefahaman. Memang betul. Anda tuduh. Saya ni. Dan kesamaan anda kata kesamaan kan. Dengar. Kita ada video. Ya ada video. Anda ada video. Dengar. Kami ikut Imran Hussein. Sekali bawa. Anda kata serupa. Anda kata ni serupa. Pula. Betul. Anda cakap ni tak serupa kan? Betul boleh jumpa. Dengar. Ada jumpa kita? Dengar tunggu. Anda perintah, anda cakap kan? Dia Imran Hussein dia memahami fasa juga. Ya. Dengar. Dia faham. Ya, fasa dia fasa bukan. Fasa tu serupa balik pada asal itu bukan fahaman salafus soleh. Habis kita. Betul kan? Bukan fahaman salafus soleh. Itu tak asal dia. Okey, sekarang ni masalah timbul. Dengan perbahasan macam panjang lebar ni kan. Dia jadi masuk pada Ya'juj. Okey. Timbul masalah dia adalah Anta mungkin juga. Cuba impose pemahaman tadi sampai masuk ke internet, kata orang ikut Dajjal. Seriously, ayo katakan kafir. Kata ikut Dajjal dan kafir. Pegang tu dulu, kafir, ikut Dajjal adalah kafir. Siapa yang kata Ustaz ikut? La ilaha syarikalah. Ana panggil siapa budak Muhammad yang tak datang? Bukan seorang lagi yang mana kata tak datang ke? Dia kata tak datang. Oh, Faisal kan, yang mencarut dalam internet. Apa benda ni? Dia nak tak kisah tak faham kan sekarang sebab ni sejak keluar gambar ini semua ni ikut WHO. Pasal WHO Dajjal tak kafir ke? Itu ngawur Ustaz. Apa salah pula? Sekarang kita dah sempah. Dulu kita bincang tajuk tu trust us kan. Carilah kami WHO dengan lidah cabang. Siapa saya cari WHO adalah gila dan sebagainya. Kenapa kena keluar macam tu? Ini dia tajuk asalnya. Okey Ustaz, contoh sekali senang saya akan ada satu soalan. Satu benda sampai daripada pihak kufar kepada kita. Terus. Okey? Terus. Apa kita kena buat? Apa benda kafir? Apa yang sampai? Apa yang sampai? Okey, WHO katalah. Sekarang kita Ustaz kata kami ni bawa kononnya, kita tuduh orang kata terus. Okey. Kalau lah kata WHO datang bawa ke kita satu benda. Terus. Okey, kita tahu dalam perasaan hati kita ni ini tak betul. Okey, ini kufar. Kan? Okey, kita persoalkan. Salah. Entah sekarang ni ada masalah betul tak? Kita sekarang ni ada para ulama. Okey. Tak kira kerajaan tak kerajaan. Yang Saudi ke tidak Saudi. Ada siapa ulama-ulama yang keluarkan fatwa dalam perkara tadi. Dan kita ada juga doktor-doktor. Macam sekarang bila kita kata semua doktor ni sekarang ejen WHO.
KKM agent kepada Yahudi ke sebagainya. Siapa yang cakap? Dengar sini, bagi anda terangkan. Kalau cakap nak kata pasal dia agent nak dengan relate. Kalau dia kata macam ni. Tak Ustaz Dengar. Bila kata ini, benda tersebut yang saya cakap kan, dalam jumlah majoriti Muslim yang ada tadi, doktor tu, semua pengkhianat negara lah. Pengkhianat Islam, betul tak? Kalau macam tu lah kita katakan semua tu buta-buta je. Semua tu adalah pengikut kepada WHO. Kita tak kata macam tu. Ada itu lah conclusion je. Itu Pasal conclusion. balik pada asal. Bila anda kata orang-orang tak amanah. Ini tak terasa bila anda kata sekian. Tak sekian sini tajuk. Tak Ustaz buat conclusion. Sama macam tu juga. Benda tu kesimpulan dia. Sebab tu kalau kira tak keluar kau tak kira tak keluar benda berkenaan ada internet, tak ada siapa bincang pun. Siapa yang keluar kan? Dah ilah abang punya berapa kali saya tengok yang ada tajuk apa, udahlah mandilah duduk depan kamera tu. Apa bang? Lepas tu nak sama-sama orang kenapa? Apa yang saya tak tengok kan? Okey Ustaz, sama tu kenapa? Tak kisahlah tajuk tu. Tak kisah. The first thing sekarang ni kita datang bincang pasal isu dah. saya faham. Pasal itu tajuk dia. Tajuk sebenar pasal Ustaz Hasan terang tajuk apa? Siapa yang sibuk Al-Mahdi? Dia berdiri. Ya. Tajuk tu Mahdi. Yang tak ada. Ada tajuk Mahdi. Ustaz Hasan. Dia pergi sentuh tajuk Mahdi. Siapa percaya sangat Mahdi sebagainya. Kisah tajuk ni lah pasal Imam Mahdi siapa sebagainya termasuk kat situ. Lepas tu Ustaz Hasan dia tulis satu benda, ada ulas dan ceramah. Lepas tu seorang cakap macam ni, seorang cakap macam ni. Anda kata apa pasal? Dia tu dia kata balik pada Ustaz tulis. Siapa tak ada anak buah. Dengar sini. Tajuk asal kita adalah sekarang Ustaz kita bukan bincang benda. Anda faham sebab tu sebab tu balik ni. Bila balik pada asal, tajuk Dajjal tadi kita dah start tak boleh ikut sebab anda tak ikut salaf. Terus terang kan? Memang tak boleh. Dah, bila tak ikut salaf, nak buat apa nak bincang kami? Sebab kita orang dah keluar, dah pangkas, siap lah. Dah Ustaz yang jumpa? Bukan. Dah masalah Ustaz yang jumpa. Kenapa tu Ustaz kata tak boleh bincang pula? Okey. Anda memang ada jumpa kan? Lepas tu entah kata Ustaz kata tak nak bincang. Lepas tu, tak. Abang kata kita orang apa, abang yang buat inisiatif ni awal untuk panggil saya. Betul. Sedangkan sebenarnya Syawal kontak kan? Syawal kontak. Tak pun tak ada hal. Jadi dia macam ni. Pasal cerita asal. Saya kata nak jumpa. Ya, saya kata tak bincang apa pula. Yelah kan? Kan pasal tajuk. Kalau bukan macam ni, tajuk asal dia adalah kalau dia kata dia bukan salafus soleh, dia settle lah. Apa nak kena settle lah? Ayo settle. Pasal sekali. Janganlah Ustaz balik cerita. Bukan. Tak. Dia orang diam depan aku. Rakaman. Tak. Kita tak ada, takkan diam. Lepas tu anak nak bawa. Takkan diam. Allah Ustaz. Takkan diam. Tak ada, takkan diam. Sekarang cerita je ni. Pada asal dia, kalau dia kata kita turut tadi tajuk dia satu persatu, ibu akan masuk dalam Jumaat yang tinggi. Semua ulama salaf dia terangkan. Ulama ikut majlis salafus soleh dia terangkan. Masalah Dajjal dia pun atau Imam Mahdi nama siapa sebagainya, semua dah terangkan. Maknanya dia punya conclusion cerita ni, pandangan ni tak ikut salaf. Memang betul je. Ada kita. So kami tetap agak pandangan. Tak ada hal. Dan kami bukan. Memang tidak manhaj salafus soleh. Balik pada situ je. Konsep konsep itu je. Guideline dia itu. Pasal kerja ni. Kalau contoh macam kita ikut geng-geng macam geng-geng apa Asy'ariyah. Kan dia tak ikut masalah dalam masalah akidah. Kita faham lah. Dia tak ikut masalah. Mungkin dalam bab ibadat. Dia bahasa dia jaga. Cara dia pun tapi bab akidah dia tak ikut. So macam tu masalah abang juga. Abang tak ikut manhaj salaf dia. Settle lah masalah tadi. Pasal kita sekarang ni ada manhaj salafus soleh. Lepas tu saya usul. So manhaj usul yang berbeza. Usul beza. Pasal kita ada yang kaedah yang salafus soleh. Takkan asing, takkan jumpa. So takkan bertemu. So bila balik pada asal, bila ustaz cakap macam ni kan. Kita cakap macam ni. Lepas kata mana dalil, mana hadis. Ustaz kata macam ni. Bila ustaz kata ada fasa tadi. Saya kata fasa ni tak adalah hadis Nabi. Nabi terangkan sahabat faham. Betul. Dia direct clear. Kalau dia kata kita pergi Ya'juj Ma'juj juga pun Quran dia kata keluar nanti dekat kiamat. Surah Al-Anbiya ada terangkan. Kita baca surah Kahfi, baca surah Al-Anbiya, semua jelas. Bahkan dia timbul tajuk orang yang tak percaya Ya'juj Ma'juj dah keluar, dia dua. Ataupun dah keluar, sama ada nafi terus atau kata dah keluar. Sebab dia tak jumpa bangunan ataupun tembok tu. Pasal kata dah maju dah tak nampak. Tapi para ulama macam Syekh Muhammad Syangkiti dan lain, dia jawab, dia kata kalau Allah Ta'ala boleh jadikan Bani Israel ribuan orang tercampak dekat gurun Sinai di antara Afrika dengan Tanah Arab. Dekat situ 40 tahun tak keluar-keluar. Orang lintas pun tak nampak diorang pun tak ikut jalan keluar. Kenapa tak boleh Ya'juj Ma'juj punya tembok tertutup sampai sekarang? Okey, jadi sebelum kita conclude
sebelum asar. Yalah. Okey, conclusion dia pemahaman ini berbeza manhaj. Okey, berbeza, usul dia dah berbeza, akal tunjang dia dah berbeza. Tak boleh bincang pun. Bincang memang tak jumpa lah. Tak jumpa. Sebab kalau dia balik pada asal kan, kalau dia kata benda ni, kalau dia kata apa dari segi sudut lah, maksud dia kalau ikut pada macam tadi, macam kefahaman Abang Ali dan Ustaz Azra'i, bahawa Dajjal ni boleh masuk dalam host, kan larut. Di sisi salah benda tu tak ada. Tak wujud. Kemudian masalah apa, yang Jumaat dah keluar berkahwin dengan apa bangsa-bangsa, ada jadi Cina, ada jadi Afrika, Eropah. Maksud dia tak ikut macam salah juga. Kita tak bincang ni. Tak, saya tahu dah jawapannya. Saya tahu dah. Tak, tu Ustaz punya. Tak, bukan ada kan? Betul tak? Kalau ada anak cakap betul lah dia kan? Macam mana? Maksud yang Jumaat dah kahwin bercampur-campur aduk dengan semua bangsa dunia dan sebagainya. Dah keluar dan dah duk kahwin campur aduk. Dah membentuk. Ya, yang bentuk ni dah. Betul. Okey. Itu fahaman Abang Ali dengan Ustaz Ibrahim. Kemudian kenaan tadi tajuk apa? Cuma dia tak keluar jugalah nanti zaman Nabi Isa. Lah ada jadi masa sekarang ni kita ceritakan masa dia keluar tu. Walaupun ulang balik tadi salafus soleh tak ada seorang pun cakap itu. Ya betul. Okey. Tak ada seorang pun salah. Atas sahabat Nabi pun tak ada. Okey. Lepas tu yang keempat Imam Mahdi. Imam Mahdi ni nama dia tak semesti Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Abdullah. Itu okey. Itu macam tu walaupun sebenarnya hadis Nabi tu satu lagi Ustaz tinggal. Nama dia seperti Nabi kami. Riwayat satu lagi. Penjelasan bagi riwayat tu. Yang Ustaz kata bahkan ada pun riwayat ismuhu ismi direct. Ya, tahu direct. Nama dia nama aku. Tapi itulah Ustaz nak bagi dia jadi apa? Raja Jordan punya anak. Okey. Raja Jordan punya anak. Apa nama? Okey. Prince Hashim. Prince Hashim. Jadi nak kata itu pun tak ada kemudian salafus soleh punya kaedah habis kita. Jadi kalau kita belajar usul, kena belajar haji fitan, kena ada masalah kita kata benda YB, kita tahu kalimah tak tahu cara. Kemudian kita tengok salafus soleh punya pemahaman. Dan bila sebut salafus soleh tadi majoriti diorang. Ada seorang dua orang berkeluar pendapat kita jadikan sanjung. Kemudian kita tak ilzamkan pada siapa. Lagi teruk dia tu adalah jangan kita buat pertubuhan pula. Nanti memang jadi macam apa Ibn Hussein di Tobago buat satu kampung asing dengan orang. Ada ni kampung kaki. Contoh. Dia dah ada. Dia ada kita pantau. Baru asli orang jaga. Maksudnya kalau cerita macam yang baru ni dekat apa Ustaz Auni dekat Patang Kali. Kumpulan beli tanah buat tembok. Masuk orang kena angkut dengan ni guys. Buat tanah. Kita bimbang satu benda escalate. Betul tak? Kalau pada saya tak ada bukan Abang Ali. Mungkin anak Abang Ali, cucu Abang Ali lepas ni. Kita tak cakap sekarang lah. Abang tahu sebab tu benda-benda macam ni bahaya bukan sekarang. Everybody yang kata macam lu Juhaiman tu. Ya Allah. Juhaiman tu. Kan dia Taidi. Dia last kali dia take over sebab dia percaya dia punya ipar adalah Mahdi. Muhammad Abdullah. Dia pergi kepung Masjidil Haram. So kita bimbang kepercayaan-kepercayaan macam ni tadi. So kita ada tajuk asal. Baik datang hadir kelas belajar. Kan? Duduk kelas belajar agama, belajar hadis. Kadang-kadang bincang berkenaan dengan fitan banyak kali tengah malam pun. Tak hafal Quran ke apa. Kan? Buang masa je. So balik pada asal gunakan waktu tersebut. Pasal kita balik macam Nabi kata, semua Muslim penghujah diri masing-masing. Abang Ali tak nyuruh belakang Ustaz Azra'i. Saya tak nyuruh belakang sekian. Semua tak nyuruh. Bila datang Dajjal. Bukan masalah kita kata benda tadi. Kita kerosakan masyarakat itu betul, benar. Dan atas kita yang berpegang dengan manhaj salaf kan untuk kita kata apa nak tarik orang supaya ikut apa kebenaran kita buat kerja lah. Dan begitu untuk kita apa desperately kata this guy is di Dajjal ni Dajjal yang Dajjal apa Ustaz? Macam mana? Selama dia turun ni nanti dia turun nanti dia akan Nabi terangkan dia pergi kampung dia suruh beriman dengan dia suruh baca mengaku dia Tuhan. Itu yang Nabi sebutkan. Sebab tu Nabi ulang kali sebut innahu a'rul kadzab. Kata mata dia awar. Inna rabbukum la sabla awar. Tuhan korang tak buta sebelah mata. Berulang kali Nabi sebut macam tu. Sebab dia akan mengaku Tuhan. Dia takkan boleh ubah diri dia atau sifat dia. Kalau dia boleh ubah dan lama dah selesai masalah. Tapi dia dengan buta sepek tadi, buta sebelah mata tadi, dia mengaku aku ni Tuhan. Sampai dia pergi Ustaz. Dia tak pergi. Sebab macam mana? Kita buat kalimah masih tadi. Dia bergerak laju. Macam mana kalau kita lihat Allah Ta'ala beri pada apa? Nabi Sulaiman. Dia ada angin bergerak daripada perjalanan satu bulan dalam masa satu pagi je. Wali Sulaiman wuduha syahrun wa rawahu syah. Dia boleh bergerak macam tu. Ibrahim dulu alaihissalam bergerak daripada Palestin ke Mekah pun dengan angin. Dengan cepat, dengan berjalan tak ada. Allah Ta'ala bagi dia mukjizat macam tu. So, nah itu hadis Nabi lah. Ilaha illallah syarikat. Dia boleh ni bukan maksudnya Dajjal. Dajjal bergerak di muka bumi. Bila Nabi cakap dia bergerak. Sebab tu dia gelar Al-Masih. Dia akan jejak semua bumi ni. Nabi kata macam tu. Dan realiti dia lafaz Nabi kita dengar, kita tahu maksud, tak tahu cara. Tak payah katalah di internet ke, tak payah kata dia benda sekian. Itu kita takkan lu. Saya tak kata abang.
Itu dipanggil sebagai takalluf. Okey, jadi dia punya conclusion dah ada lah. Ya. Maknanya perbezaan Manhaj. Maksudnya kita kami kekal pegang apa yang salafus saleh masalah ini. Mana kalau ustaz ada cara baru, kalau orang kata bila bid'ah pun Allah alam lah kan. Tak apa tak ya, salah. Ada salah. Bid'ah isu akhir zaman lah. Akhir zaman. Tapi balik pada asal sebab ini cara kaedah kita memahami dalil. Balik pada asal akidah ke ibadah ke akhlak ke apa sekalipun. Abang kata berkaitan tajuk tapi ini. Ustaz dah cerita ni lah, kita dah selesai. Maknanya Ustaz takkan ibadah berbeza kan? Mana kita dah berbeza sekarang ni daripada segi usul. Okey, manhaj. Cerita ni Ustaz nak proceed dengar tu macam mana? Dengar apa? Dah dengar dah. Dah dengar dah. Dengar tak? Daripada Ustaz punya tulisan dan sebagainya. Ada. Tak. Maknanya Ustaz baca dia tulisan je lah. Ada. Dan ada juga lah. Ada maklumat dapat. Okey. Jadi maksud dia anda dengarlah sebahagian. Sebahagian lah. Tu Ustaz nak dengar balik sajalah. Dia dah beza apa? Santai-santai nak cerita balik apa yang. Ada 1 jam 5 minit kot. Dah dengar. Jadi macam banyak lah kot video. Tak ada dengar dah sebenarnya. Sebab tu benda so okay, Ustaz dah kira lah sebenarnya apa yang kami pegang sebelum ni. Tahu. Cuma nak tahu kadang-kadang pasal apa? Pasal anda jumpa dah Azra'i sebelum ni. Cuma ketika jumpa tu dia tak cakap. Macam mana? Tunggu. Jangan. Abang dulu diam je. Okey. Masa waktu kita jumpa tu dan Azra'i kata ialah sekian ni ialah sebab padam nanti daripada Facebook. Itu saya ingat. Itu cerita lain. Itu cerita yang padam Facebook tu. Itu cerita yang SOP tu. Ya. Okay. SOP tak pasal kisah tadi waktu tu ada kaitan masalah ni lah, masalah kes-kes apa tajuk ni kan kita berbual betul. Masa tu anda jumpa ustaz pun Basana pergi call ustaz kan nak jumpa. Isunya adalah untuk yang video tu. Video tu sebab anda bila anda tahu forward salah seorang ni kat ustaz, anda kata kalau ustaz Adi kenapa tak pergi jumpa dia. Malah bahas pasal tu. Anak kisah tu pasal dia pasal dia benda tu pasal kes dah tahu kan sebab nak dengar sendiri lah ni. Tapi kalau pasal hujah tadi tak ada benda pun bagi anda secara peribadi lah. Sebenarnya para ulama dah jawab. Dia keluar manhaj lah bagi ustaz dah. Bukan memang tak ada kaitan tu. Senang je tu. Memang tak ada kaitan. Maksud dia dah kata lain kan. Masalah muhafitan tadi macam tu. Jadi anda nasihatkan bila kita ada kefahaman tersebut sekarang ni tajuk SOP kerajaan ke apa jangan buat perangai belah. Itu yang lain. Itu tak boleh lah. Sebab balik pada saya mari dengar. So kita ada kaedah salah pula dalam makna tapi tak tahu kalau kata nak ikut salah boleh lah. Okey, bila kita dah salafus soleh, diorang ada masalah kerajaan buat apa walaupun tak setuju. Anda terang baik kali. Anda terang pada kita kena terang dong. Sama je. Terang je. Tajuk masalah kita kata Osman bin Affan, orang solat 4 dia solat 4. Kemudian para sahabat Nabi pergi kat Mina, pergi Arafah, diorang terpaksa buat ikut Osman. Dia tak buat, dia nak langgar. Abdullah bin Marwan, dia bukan sahabat dia tabi'in. Dia tukar khutbah sebelum daripada solat hari raya. Bertahun-tahun dia buat, satu hari dia orang tegur. Daripada sahabat Nabi ramai kat situ, dia senyap. Kesenyapnya para sahabat bukan maksud dan setuju, tapi dia orang tidaklah ajak orang untuk jadikan benda ini sebagai topik. Betul tak? Masuk dalam internet ni lah, ejik sebagainya. Jadi kalau mana cerita ni pun Ustaz dah dengar lah. Ragaman suara, Ustaz dengar? Ya. Panjang lah. 1 jam 50 minit. Yang tu 150 minit. 1 jam? 150 minit. 1 jam 50 minit? 1 jam 150 minit. 150 minit. 1 jam. 1 jam. 2 jam. Suara ya. Rakaman suara tu yang tu lah. Rakaman suara. Ustaz pakai kambing apa? Wagyu. Dengar dah. Sebab tu anak tak kisah dah tahu dah apa yang itu saya cakap tu. Cuma benda ni kita kata dari segi asas tadi. Benda ni akan bertentangan yang semua lah. Cuma kalau ustaz mengaku betul memang tak ada apa perkara yang kaitan salaf. Tak ada. Abang ni kata kaitan salaf tak ada. Keluar terus. Bahkan kan ikut salaf kan. Tak pakai hujah pun, tak pakai dalil. Lagi mudah kan. Pakai apa kita nak. Pasal benda tu. Ya betul kan. Walaupun cara faham betul kan. Ini cara faham dia beza. Cuma salah tak bawa benda tu. Cara faham tu lah beza kita dengan yang orang bid'ah sebenarnya. Balik pada asal kita ni dikelar sunnah. Sebab kita punya pemahaman bukan saya faham ada nas, faham nas pun betul. Bukan setakat kita ada nas. Cuma dalam isu ini ialah masalah dia kita memang berbeza dalam masalah isu akhir zaman ini. Kadang kita melihat mungkin dalam konteks yang berbeza kan. Dari segi sudut asal banyak anda kata kalau anda kata macam anda cakap dah pada Azra'i. Dari sudut masalah contoh macam kefahaman kes macam apa makan darah tinggi punya mak buat macam mana. Anda tak makan. Cerita tu yang macam dulu. Anda tak makan pun. Anda tak percaya. Anda tak percaya pun. Tapi anda tak jadi ejen dekat internet untuk tulis benda tu. Relax ah. Sebarkanlah ilmu. Kalau abang sekarang kerja dengan apa Akademi Al-Khair, dia sebarkanlah ilmu yang dekat sini. Kebetulan dia rapat dengan ustaz.
dan sebagainya. Tu salah habiskan masa dengan sibuk bantai orang ni, bantai orang tu, kutuk menteri agama dan sebagainya. Kita ada batasan kita kat sini. Sebab kita dia kata adab kita dengan apa pemerintah pun ada. Bukan kita sokong semua benda, tak sokong kita senyap je. Sekarang ni yang saya share di Facebook ni Ustaz, apa tahu Ustaz? Orang yang berbantah COVID tak ada kena-mengena dengan SOP. Kita tak cerita pun pasal SOP. Saya share doktor-doktor luar negara yang mempertikaikan pasal COVID. Okey, saya personally saya rasa Ustaz pun akan ada doubt dengan satu virus ni. Betul ke tak? Saya dengar ni, pada asal pertama kita memang ada punya ijtihad. Macam Syekh Musa Kabat kan, kita sebut dia tu kan, dia pun ada ijtihad dia bab masalah SARS dan sebagainya. Tapi lepas daripada kerajaan dah keluarkan hukum, dia angkat tangan. Dia kata tak ada cerita dah lah. Tak ada cerita dah lah, habis lah. Itu yang benda kita. Tapi yang tu ibadat Ustaz. Sama je. Tapi ini melibatkan virus tu. Benda sama je, pasal benda ni kaitan masalah ibadat tadi. Once abang doubtkan, dengar, abang doubtkan berkenaan dengan virus, dia akan kaitkan dengan SOP kan kaitan ibadat. Dia akan masuk. Sebab tu jangan buat pun. Buat abang habiskan cerita lain yang sibuk benda tu. Jom. Allahu a'lam. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sebenarnya dah juga Ustaz lah. Ya, kan. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah selesai muzakarah hari ini. Dalam tempoh lebih 2 jam jugalah insya-Allah. Alhamdulillah, dan kita dah capai satu conclusion. Maknanya perbahasan kami dalam permasalahan memahami hadis akhir zaman adalah kami tidak base bersandar kepada fahaman manhaj salaf. Okey, itu jelas, itu dan kami clarify benda tu. Kami teruskan perbahasan, maknanya kami teruskan kajian apa semua. Tetapi sememangnya itu yang kami ketahui lah. Memang kita tidak ikut ataupun kita tidak base kepada manhaj salaf, dan Ustaz Azli pun telah menerangkan yang mana beliau tetap memahami mengikut panduan landasan salaf. Okey. Dan so macam mana yang saya harap juga, sebenarnya kita nak murni kan, kita dah clear dah, dan kita tidak ada kita dah clearkan benda ni, dan saya harap pun kita nak lebih murni selepas ini, terutamanya di media sosial lah kan. Dan macam mana Ustaz, itu yang kita nak clearkan macam baik macam ni. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi macam mana sebut tadi kan, balik pada asal, ana nasihatkan antum balik pada manhaj salaf. Kalau benda ni kita ambil salafus soleh punya fahaman ni bukan separuh-separuh. Kita ambil akidah, ibadah, akhlak, semua sekali. Kan akidah tadi masalah kepercayaan lah, apa kita betul percaya daripada sabda Nabi, ini ikut salaf kepada selamat. Dan yang paling selamat semua kan dapat bimbang, benda ni akan escalate. Memang Abang Ali kata mungkin sekarang tak ada benda, tapi kita tengok contoh banyak kumpulan-kumpulan yang macam apa, kumpulan nak mengunah ke apa benda, start from one understanding. Some of them actually just waiting for Mahdi. Dia tahu Mahdi akan keluar, apa kesiapan kita, kau boleh ikut sekian, kau ni tentera mana, aku ikut tentera sekian. So last sekali dia start escalate kepada masalah tersebut, dan benda ni akan membawa masalah keselamatan masyarakat actually, dan benda ni fitnah kepada ahli sunnah lah. Sebab walaupun mungkin macam Ustaz Azhar ni kata tak ikut manhaj salaf, tapi orang ramai tak tahu manhaj salaf tu apa. Dalam kes ini sebenarnya tak ada kaitan dengan salafus soleh punya ajaran pun. Kita bimbang benda ni fitnah. Sebab tu kalau kata Wali ke Azra'i ke siapa MKA ke Ipa ke, kalau katakan nak ikut cara tersebut, silakan, tak ada siapa kacau pun. Tapi once kita terbitkan dia menjadi satu diskusi perbincangan dalam internet dengan publik, dengan tulisan, macam bila kata nak buat benda ni publik, Abali dia kata takut nanti orang awam tak faham. Saya kata macam tu bila kita upload status dekat internet, sama aja, orang awam tak faham, tiba-tiba orang akan jadi confused. Jelas sekali kepatuhan kepada pemerintah sebagai akan jadi masalah. Sebab kita sekarang ni kita still kan tekankan bahawa salafus soleh takkan buat benda-benda yang menggugat akan keselamatan ataupun ketaatan rakyat kepada pemerintah. Kalau nak ajak pocok-pocok tak saya pergilah, dan ajak pergi masuk riba ke, ajak masuk saham tak elok ke, kita direct cakap benda tu haram, tak ada masalah. Tapi bila dalam kes masalah ni yang ada masalah untuk umum, kan masalah kes macam bila Masjid Surau ditutup, orang mesti kan dia tajuk dan sebagainya kan. Jadi benda macam ni tak sepatutnya berlaku lah. Kalau kita ni ada guidance yang bezakan kita dengan orang-orang ahli bid'ah yang sentiasa bercakap tanpa dalil. Kita ada dalil, sebab tu kita akan follow dalil kita tanpa, mana kita ada kefahaman, tapi kita ada juga masalah adab kita dengan pemerintah, yang kita tak akan ajak orang ataupun takkan trigger orang untuk bawa kepada satu pihak lagi, atau bawa kepada tak kepuasan hati. Sebab
Sebab banyak kita buat pun hanya kita ambil garam, lumur kat luka orang. Dia orang dah terluka, kita tambah garam. Itu je kerja kita. So tak payah buat lah. Itu je lah bagi nasihat saya. Itu lah macam masalah perubahan manusia. Semua manusia ada hak untuk berfikiran macam sendiri. Silakan berpandangan. Pasal tak ada siapa boleh paksa. Tapi Ustaz, macam contoh kami rasa macam contoh bila kami buat pandangan macam ni kan, serangan yang ditujukan kepada kami mengatakan kami ni keluar daripada tulah sunnah lah semua, okay fine kan. Tapi bila Ustaz macam Ustaz katalah, benda ni media sosial yang mainkan peran benda macam tu, itu yang menyebabkan banyak pihak yang kadang-kadang tak dengar kan. Dia mengeluarkan kata-kata yang lebih. Yelah, memang betul, saya faham. Memang dia sebab tu kita jangan trigger. Don't start the spark. Kita nyalakan, bakar lah. Lepas tu balik pada asal nak nasihatkan, terus saya tulis apa-apa yang berkaitan. Kalau Abang Ali nak kongsi, share hadis Nabi. Dan kebetulan Abang Ali pun rapat dengan ustaz kita kan. Jadi ambil daripada dia hadis, satu hari satu hadis ke berkaitan apa benda perkara patut. Itu lebih baik. Banding kita share benda yang kita kata kita share gambar apa tu dengan apa peri-peri sikit ke. Apa kalau ustaz tengok pada saya takkan buat. Saya tahulah kan, saya tak buat. Jadi tapi kita bimbang benda yang tadi escalate lah. Yang mana orang yang dengar ceramah yang sekian-sekian sebagainya akan tengok tajuk. Balik pada asal sebab malam macam tengok macam forum hari tu yang kita pembentangan tu, tentang kami direct to the point. Maksudnya apa yang baca dalil tadi kena baca sampai habis. Ini bagi salafus soleh, dia punya baca dalil sampai habis. Lepas tu kumpulkan dalil semua setempat dan faham ikut cara salaf. Itu je. Tapi daripada perkara tadi kita tak ada paksa siapa, cuma untuk elakkan berterusan lagi, stop lah apa benda tadi. Yang mana-mana apa yang geng-geng itu pun kena stop. Geng-geng abang Air pun kena stop juga. Semua kena stop. Berpihak kena stop. Ini dah tengah tunggu, semua dah tengah tunggu. Apa dia? Keputusan ni. Siapa? Ni? Untuk apa MCO? Dah bukan. Muzakarah ni. Tak ada benda pun, tak ada. Tak balik pada asal macam cakap tadi lah. Keputusan yang kita sebut tadi kan. Anda tak boleh nak paksa. Antum sebab anda sebut tadi 3-4 kali kan. Anda kata anda baca hujung hadis tu, anda ulang balik 2 kali. Bila hujung 3 kali dah ulang, maksud dia tak boleh tali sambung. Actually the way of understanding yang berbeza. Anda akan paksa orang untuk ikut manhaj salaf. Pasal anda kata itu paling selamat. Kalau kata orang tu kata okey nampak macam tu untuk lebih sesuai dengan zaman kini, kita pulang. Okey. Kita cuba relate dengan zaman lah Ustaz, apa. Itu kami berbeza lah. Jadi kita apa yang pentingnya tak ada serangan peribadi. Yalah, tidak ada. Tak ada manipulate apa. Betul, kan. Betul. Ada serangan peribadi saman siapa-siapa pun kita sama. Saya sebenarnya hampir kalau dia kata apa macam katakanlah benda macam ni kan, pada kawan-kawan yang dia kata macam contoh macam Faisal kan, anda ada kawan yang bagi datang kelas sana, kalau dia datang kelas sana soalan suruh keluar, kalau tak nak keluar anda balik. Actually the way talking ni, tentang cara cakap ni, dia jagalah kan, too much kan. Actually betul lah, kita ni mungkin kami dari muda ustaz kan, tapi tak nak lah gunakan title ustaz sebagai tajuk. Even tu kami berhujah pun pakai dalil, bukan pakai kutuk-kutuk. Tapi bila keluar cerita-cerita ni pelik lah, tak suka lah, tak seronok, tak berapa elok. Sebab last kali benda tu geram menyampah. Masa saya katakan jangan even sampai last kali saya last kali Ustaz, bila anda tengok last posting dia, siapa dia? Faisal ni. Anda cakap okey Faisal, okey mulai hari ni kita stop provokasi statement kat FSB, kita share fakta, tapi kalau boleh tak payah ada ayat-ayat provokasi yang anda beritahu. Anda beritahu. Anda stop. Yalah, sebab anda tengok nampak terlalu memang anda kan. Jadi bukan maksudnya kami pun tak buat kerja, kami buat. Tahu kan? macam tapi kadang-kadang dia orang macam juga macam kena pada Ustaz Kamilin. Kamilin pun kena macam tu. Orang semua ikut Kamilin pun ada konspirasi ni orang. Kesian padahal macam tu. Iyalah itu. Sebab semalam sebelum tu saya sembang dengan dia, pergi makan. Ustaz dia macam ni. Okey, anda cerita kat Ustaz lah. DKJ kata ramai datang PM dia, kata kenapa tak tahziah Abang Ali ni. Memanglah. Anda tahu ada cerita. Anda hampir bang. Kalau ikut logik DKJ kata kata kenapa tak ada satu tahziah Abang Ali ni. Kenapa Ustaz tak tahziah Abang Ali? Abang Ali dia buat benda-benda macam ni apa semua kan. DKJ kata dia kenal saya, dia kenal apa yang saya buat kan, dan ada banyak benda yang orang lain tak pernah nampak dia nampak. Okey kan. So dia kata kadang-kadang dia ambil manfaat daripada saya ambil manfaat daripada dia, saling ada manfaat kan. Ada benda yang dia tegur saya. Saya tak kata dia tak tegur. Dia kata Abang Ali sama sebiji macam Ustaz DKJ juga. Dia kata okey Abang Ali boleh bincang dengan Ustaz Azra'i isu ni, tapi jangan sebar kepada orang awam.
Sama, dia bagi nasihat yang sama. Walaupun Abang Ali tak ikut pun, tapi sama. Dia bagi nasihat. Saya faham. Dia Tapi bagi lah, nasihat. itu yang kita fitnah tadi. Kita sayang kawan kita. Ya, Kita jaga dia, tapi bang. dituduh kata dia tak bagi nasihat. Bukan. Kan? Abang pun jaga juga. Ya, betul, saya tak faham. tu. Abang kena jaga orang. Pasal abang sayang dia, abang kena tolong dia. Betul. Saya secara pribadi kan, lepas ada posting yang saya baca tu kan, Faisal saya sebut yang tu, Abang Ali pun saya sebut juga. Seriously, dia kata kau datang kelas aku tak nak datang aja. Macam tu sekali. Ya. Kita faham Ustaz kemarahan waktu tu. Ya, tapi saya kata lah, saya cakap kadang benda tu macam kita kata benda ni apa membawa pada escalate pada tak elok. Sedangkan hanya untuk pasal ikut pada solution pun, ada solution di tangan Ustaz Azrai atau abang untuk taja masalah Dajjal ni. The solution is not in your hand. Tak ada pun. Tak ada. Actually no solution. Kita Tapi boleh kami faham dari persegi kajian kami Ustaz tu je. Itu kajian tadi tu tak menyelesaikan masalah pun, tak menambahkan air, tak mendalamkan. Ya, betul. Dan dari sudut itu yang masalah tadi. Pak Anan kata kita bimbang. Kadang-kadang kita tak masukkan. Abang tak masukkan. Sandari tak masukkan. Macam kita kata orang ni pengikut Dajjal, ataupun kata orang keluar agama. Sedangkan bila kita kata orang pengikut WHO, itu sikit dia tahu dot, follow the dot. Kalau WHO ikut UN ikut Dajjal, kita ikut WHO, kita sekian, kita pun ikut Dajjal lah. Ni masalah lah. Okey, saya ada satu soalan untuk Ustaz lah. Okey, Nabi ajar kepada kita pasal doa fitnah Dajjal. Betul. Sebelum solat. Terus? Lepas tu 10 ayat Kahfi. Betul. Lepas tu kita baca Al-Kahfi tiap Jumaat kan? Tak, itu salah. Tak. Maksudnya kita baca tu, itu satu fadilat lain lah. Kita bila jumpa Dajjal. Di sana jumpa Dajjal nanti. Ya. Okay. So, Nabi ajar daripada zaman sahabat. Terus? Okay kan? Kalau Dajjal tu nak keluar waktu last kali Ustaz, apa reason Nabi ajar dekat kita daripada zaman sahabat, kita semua orang keep on baca benda tu? Benda tu pada ajaran Nabi SAW macam mati. Abang tak tahu mati bila. Kesiap untuk mati bila masa. Kami bukan tunggu dah tua, dah janggut, baru nak sedia untuk mati. Walaupun ketika baru muda-muda lagi pun patut belajar untuk cara mati dengan baik. Sama je. Kalau kita tahu sebab Nabi SAW dalam kes benda-benda ghaibiat ni, Nabi nampak tanda, Nabi terus rasa ini dia. Macam cerita baca bila nampak awan mendung, Nabi ketakutan. Aisyah kata nampak wajah Nabi ketika tu sangat muram, ketakutan. Bila hujan turun, Nabi gembira. Sebab Nabi kata ini dahulu tanda yang serupa kena kepada kaum Ad. Falamma ra'au 'aridan mustaqbil awdiyatil awan datang kepada kampung mereka, qalu aridun hadha adu mumtiruna. Kata inilah awan mendung yang hujankan kita. Tapi itu adalah azab Allah Ta'ala. So serupa je tu Nabi cakap. Macam bila bercantum bulan dan bintang, bulan dan juga matahari. Bulan matahari. Kan? Gerhana. Wajumi asyams wal qamar. Bila datang dia bunyi serupa, Nabi terus sibuk untuk solat. Walaupun Nabi akhir zaman. Tapi Nabi sibuk. Tak ada guna pun. Macam tadi macam soalan dia lah serupa je. The thing is still far away. Tapi once ada petanda serupa, kita buat penjagaan dia. Walaupun Nabi macam kiamat, dia Nabi akhir zaman, dia takut apa? Kenapa dia nampak awan mendung ni ketakutan? Kenapa ketakutan? Sebab kan dia kan Nabi akhir zaman. Even para sahabat pun tahu. Dia tengok Nabi sujud lama kan, takut Nabi mati. Orang tahu Nabi boleh mati. Walaupun kita kalau tak habis, ini kan Nabi akhir zaman, kalau tak habis wahyu dia bagi macam mana? Kan awak tak logik ada, tapi diorang tak faham macam tu. Macam tu kat kita masalah Dajjal tadi, Nabi ajar dari mana waktu sekalipun, kita ambil penjagaan daripada mula sampai habis. Buat itu sunnah. Jadi Ustaz faham maksudnya Dajjal ni akan buat fitnah pada zaman dia keluar nanti. Ya, betul. So selama 40 hari dia pergi semua rumah. Okey, selesai. Betul. Balik. Memang dia akan jumpa dengan Isa dan mati. Setiap orang. Ya, sebab Nabi kata dia pusing sebab tu Nabi kata lari. Bila kamu dengar lari. Cuma ini tajuk dia tak masuk akal. Sebab kita macam dia terbang pakai apa? Ini balik pada asal lawan manhaj salaf. Sebab Nabi sebut awak faham. Cuma cara macam mana awak terpulang pada benda ghaibiat. Sungai syurga ada sungai susu. Kita nak perah susu bang untuk jadi sungai agak banyak. Logik fikir akal. Itu di syurga. Sama lah ini macam ni juga, ini ghaibiat. Ini benda Allah Ta'ala boleh jadikan dia datang sungai. Dajjal bawa sungai. Sungai tu macam mana abang? Dia tengok macam awak api, abang nak bayang macam mana? Bawa segunung roti. Dia akan buat macam tu. Benda tu memang dia akan buat physically. Dia akan bawa air. Ya saya. Unless abang kata Nabi tak cakap betul, ni ada maksud lain. Maksud dia abang, saya tak pasal ini balik pada manhaj salaf. Salafus salih bila faham dalil, kita faham maksud. Nabi kata hitam, putih, bintang, bulan. Tapi cara nak faham tu, diorang tak tahu macam mana. So tunggu je datang nanti. Sebab tu nak kata fizikal. Bila Madinah, bila kita keluar api, fizikal.
Bila ada kes bina bangunan bertinggi-tinggi, fizikal. Dia bukannya benda metafor. Okey, kalau yang macam Nabi kata bawa roti, segulung roti kan? Ya. Maksudnya Dajjal dia akan, waktu kita dalam kelaparan tu, so dia datang offer kita lah. Macam ni abang nak bayangkan. Abang faham roti? Ya, ada sudah lah. Macam mana roti abang yang dia pakai apa? Kita tank ke? Abang start soal tu ahli bid'ah buat macam tu. Okey. Last sekali kita dalam konteks masalah sunnah. Bila kita faham dalil, tak tahu cara. Itu kaedah yang lah. Yang padam tu. dekat situ abang tengok balik. Share balik. Dekat Mero tu ada kena buang terus. Yang ustaz sebelum malam Jumaat, sebelum kita jumpa Jumaat malam tu. Urusan terang tentang hijab. Disiplin ni benda tu. Aman dia dah tak ada dah kat tempat orang. Buang. Ipar. So kalau abang tengok video tu balik, tak tengok muka saya lah. Kan muka saya mungkin abang macam Ustaz ni nak paksa aku. Ustaz abang tengok balik video tu, Ustaz Azra'i sini terangkan tentang kaedah atau disiplin tentang memahami hadis fitan. Memang ada kan tu. Yang saya sebut sekali apa yang berbeza kat kita ni Ustaz? Berbeza dia adalah Ustaz Azra'i dia ada pendapat dia terus boleh pendapat ni tak salah kita pegang. Itu untuk pendapat tadi jarang atau janggal. Hampir tak pernah didengari. Hampir tak pernah didengari. Ya tu. Itu jangan dia jangan. Aku benda tu. Betul. Dia aku. Kita sendiri tahulah. Itu basic yang kita beza kita. Sebab kita dalam kisah salafus soleh macam dia kata ni, macam kiabang tadi macam mana nak kongsikan. Terus apa pening kepala sampai masa nanti kita akan nampak. Sebab Nabi SAW katakan berkenaan dengan nanti Isa AS akan bunuh atau perang pakai pedang. Abang tengok sekarang ni advancement dalam teknologi. Macam mana nak bagi pedang? Itu soalan tu timbul. Pada salafus soleh kita beriman, amanna billah. Kita beriman. Akan sampai masa dia. Dia sampai baru tahu dia. Itu cara betul. Yang kita yang kadang-kadang benda yang kita push sangat jangan buat tu sebab benda tu dari sebab once kita berkata ini boleh. Nanti pada yang lain pun ganja Asy'ariyah buat pun boleh. Dia tak salah lah bila bayangkan zat Allah Taala macam mana, tak bertempat, tak sekian, kita kata ada pendapat kata. So in the end salafus soleh punya ajaran ditinggalkan terus. Saya setuju dengan Ustaz. Saya setuju. Kita pegang manhaj salaf macam tu. Okey. Tapi kalau kita tengok fitnah yang Nabi sebut pasal Dajjal ni Ustaz, terus bukan satu benda yang very small. Saya tahu. Sebab tu Nabi kata semua orang beriman, semua orang beriman penghujah diri masing-masing. Kenapa dia cakap itu? Ada dan Dajjal aku bimbang ke atas kamu. Kalau dia datang aku hujah. Kalau dia kata dia datang aku tak ada, korang diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Semua penanggung diri, tak ada masa dia tak boleh nyorok belakang sesiapa pun. Tapi sering orang berlaku, orang sibuk cari nak nyorok belakang siapa. Imam Mahdi ke, Syekh sekian ke apa benda. Itu tajuk dia. Kita nak keselamatan, salvation. Kalau kita lari masuk hutan dia tak jumpa. Tak boleh. Itu salah dia sekarang. First thing first ni. Sebab solution tu tadi para sahabat tak buat. Even tu Nabi kata kalau tak ada jemaah dah. Tak ada jemaah Islam dia lari. Sekarang masih ada orang Islam itu bukan mesti pergi macam tu. Lari macam tu sana. Tinggal macam sekarang ada orang dekat Dubai kan. Dia baca ayat 97 surah apa? 96 97 surah Al-Wa'dul Haq. Bukan kan? Surah Nisa kan apa innal ladzina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Maksudnya orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dan keadaan diri mereka sendiri. Dikata oleh malaikat kepada mereka, korang dulu kat mana? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Jadi kami dulu orang lemah di muka bumi. Lepas tu malaikat kata qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Taala luas kamu berhijrah padanya. Pasal dia orang ni adalah kumpulan manusia yang terikut tentera musyrik serang orang Islam. Lepas tu dalam peperangan diorang dibunuh, masuk neraka. So malaikat tanya kenapa korang jadi macam ni? Jadi ada orang gunakan dalil ni tentang peperangan dia tu kepada tinggalkan semua tempat ni. Pergi beli tanah dalam hutan dan sebagainya. Sebab tu saya terima abang, escalation benda ni sampai bila? Sampai tajuk mana? Kalau abang kata COVID sampai bila kan? Itu soalan. Tak Ustaz, macam kami faham. Macam contoh Ustaz kata pasal Imran Hussein kan. Dia buat perkampungan. Lepas kita dengar orang kata orang tuduh kita Imran Hussein, kita pergi dengar hujah dia. Kan? Kita pun kata mengarut gila. Faham. Kan? So, tapi bila abang tak apa persamaan dia. Persamaan dia ada tak ikut salaf tu je. Itu tajuk dia. Persamaan dia tak ikut salaf. Yang ini kita ada disiplin salaf. Semua para ulama pakainya. Sebab tu nak kata daripada sepanjang sejarah semenjak hadis dilafazkan, para ulama salafus soleh penuh ada. Kita ada menjadikan tak seorang pun faham macam mana ni. Itu sebab kita anak kata tak perlu. Beberapa pendapat tu keluar. Kalau kita tengok macam kesatian Dajjal ni, macam At-Tahawi, macam Ibnu Hazm, dia memang
ada menyatakan bahawa dia tidak hakiki kerana dia tengok riwayat tu datang bawa roti, datang bawa sungai, jadi dia melihat kepada benda tu macam ada satu simbolik. Tapi still lah majoriti tak macam tu. Lepas tu kita pegang pada perasaan. Kalau ada seorang dua pendapat sekian-sekian, kita pegang majoriti. Kalau anda ingat dua ni dengan Nawawi Razak, dia tengok tajuk ni, dia kata ada sahabat macam ni, sahabat macam ni. Ya, cerita pasal kisah tu kita faham. Anda apa benda perbezaan anda kata dia apa? Anda kata bila dia sebut sahabat ni buat macam ni, sahabat macam ni. Contoh macam tawasul dengan kubur Nabi sebagainya kan. Kalau orang Arab Badui datang, kita ada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul bin Auf. Kenapa tak ambil yang majoriti ni untuk jadi pegangan kita? Kenapa ambil seorang yang riwayat dia tercanggahkan? Kita sibuk pegang yang ni, tinggalkan majoriti. Betul nak kata kalau kita pegang majoriti ni kan, kita bimbang majoriti apa yang bukan majoriti tadi, yang Nabi kata apa, khairul qurun qarni ni kita pegang, ada masalah. Itu je. Oleh berdasar kita memang ada idea tu macam takkanlah. Itu logik akal. Macam saya kata tadi kan, macam kes orang yang tak terima Yajuj Majuj tu, dia kata ada tembok sebab tak nampak. Tapi bila para ulama jawab, kalau Bani Israel tu boleh hilang dekat padang pasir, Sinai tu kecil je bang, kan? Kecil je macam segitiga ni kan, macam tu. Sini Afrika, sini sekian, sini. Dia pusing-pusing sini. Musa pun ketika turun Madian, balik ke sini, lintas sini. Tak ada seorang pun lihat dia. Tapi itu dikatakan dihijab oleh Allah. Ini tak dihijab. Ini tak dihijab. Ya, betul lah. Macam tu lah kita kena faham. Maksud dia dihijab jugalah. Kalau itu Allah Ta'ala hijab. Yang ini dah zahir, dikatakan dibuat daripada besi. Kalau anda kata memang dah sebutlah. Cuma bila orang tanya macam mana, kapal terbang kita jatuh laut pun tak jumpa. Heboh follow, pakai scanner, pergi sekian, hantar kapal, tak jumpa. Even though kita ada idea, we have that kalau idea. manusia boleh hilangkan, Allah apa lagi? Apa lagi? Masa Allah Ta'ala boleh tutup dari kita, macam Allah tutup Bani Israel tu, Allah Ta'ala hijab. Kenapa ini Allah Ta'ala hijab? Boleh je hijab. Betul, orang tak jumpa lah. Tapi pada asalnya bila kata Quran pasal ayat surah Anbiya tu kata, bila keluar Yajuj Majuj tu, orang kafir kata, "Ai celakalah kita sebelum tak beriman." Maksud dia ada sambungan ayat tu. Kalau orang baca berhenti dekat surah Anbiya kan, baca awal tu, daripada setiap tempat tinggi mereka turun. Dan dia kata waktu wa'dul haq kan, dan hampirlah janji kebenaran itu ke kiamat. Dan fa idza hiya syakhsun bain apa bila dia zahir dari kafaru ya wailana kunna fi ghaflatin min hadha. Ya, kita ni lalai. Masa dia nampak Yajuj Majuj turun tu, orang kata celakalah kita. Kita dahulu daripada ini lalai. Sebelum ni. Maksud dia cerita ni dah datang. Even dalam Bible ada, dalam Quran ada. So disebut-sebut. So non-believers akan dah baca lama dah. Tapi diorang macam neglect. Tapi ketika turun tu, ikut pada ayat tadi, bila dia syakhsatun absar alladziina kafaru, dia kata ya wailana, celakalah kita. Maksud dia diorang ada sequence kisah tadi. Lepas tu kalau kita baca dalil, jangan baca benda situ, baca habis. Ini kita akan dapat jawapan dia. Lepas tu anda kata masalah manhaj salaf tadi selamat. Bila jadilah, tak jadi tak apa. Setuju. Maksudnya kita pilih jalan selamat lah. Jalan selamat lah. Pasal benda tadi pasal kita kata kalau kita nak sebarkan pun kita sebar yang selamat. Pasal benda ni kita bimbang. Macam betul lah. Saya bimbang escalate lah. Abang kata tak ada apa. Tapi orang yang ikut Ustaz Azra'i contohnya kan, dekat dalam apa Facebook ke apa, itu tak tahu ke belakang tu ada buat calculation dan sebagainya. Esok lusa nanti dia buat kampung Ustaz Azra'i lah ketua kami. Bukan Mahdi. Kami buat ni berdasar ceramah Ustaz. Ya betul. Macam Auni kena kan? Macam Auni kena. Kalau Auni kata dia tak buat sendiri pun, tapi ceramah dia membawa orang fikir macam tu. Itu jaga-jagalah, pasal bahaya kat situ. Kita kadang bukannya kes apa pun, tak untung apa pun. Saya untung ni kenyang makan. Dengan kita salah kan. Akramakallah. Tapi setiap hari Ustaz mesti kena sign borang. Borang apa? Jadi ahli. Ahli apa? Kepong. Kepong apa? Kepong tu mesti. Kelab Poligami Malaysia. Kelab Poligami Malaysia. Bini nak bagilah, tak ada. Nak ambil. Malah, pening kepala. Sibuk-sibuk mengajar. Tak sempat. Orang kaya tak apa, orang miskin tak boleh. Fikir-fikir kan, driver tu. Jalan sini dah. Kita nak pakai motor besar. Bagi? Bagi? Anak bagi anak, tak nak? Terus terang. Tak bagi telefon, yang cakap sekarang boleh. Tapi kan tak nak. Anak tengok anak tak rasa anak mampu dia. Sibuk kan. Kita orang pernah fikir lah anak. Tapi ayat tu pun jelas lah. Kalau kita tak mampu berlaku tak payah. Ustaz K. Saya kira Anwar. Kita duduk kan. Tak boleh lah. Anak ceramah pagi, petang, siang. Dia kata tak ada masa. Nak bagi masa tak boleh. Orang yang ada harta sekian, okey, silakan. Tak ada masalah. Okey. InsyaAllah. Barakallah. Barakallah. Okey, itu conclusion lah. Jadi satu je. Masing-masing kena menasihati kedua-dua belah pihak. Itulah. Jadi
Anda sendiri pun tak naklah ada apa ni, maknanya kalau kita serangan-serangan ustaz apa, ustaz Tak Ali bagi nombor sini. Sekejap. Nak Ali kepung. Ni. Tak setuju pula Ali. Tengah ni, tengah rekod. Apa ada orang-orang yang tulis ada ustaz sunnah apa konspirasi lah dengan label-label macam tu kan. Kita faham lah. Ini dia pada asal macam tu. Dia Atau kata pertemuan anak pertama dengan ustaz tu pun orang spekulat macam-macam sampai Yalah. ada kata ustaz Adli cari anak dia tak ada. lagi sampai macam Tak tu. ada lah. Mana ada dia tawarkan diri nak jumpa. Telefon anak dia kata dekat Tapi rumah. di tulisan tu dia tulis macam tu Ustaz. Siapa lah tulis. Dia Sana kata- memang tak cerita lebih dia pun. provoke ayat lah dia kata anak tertunduk tak ni kan Tak ada lah. apa. Memang hari tu pada kes hari tu memang Ustaz Azra'i tak balas pun benda yang cakap. Sebab pokok perbincangannya nak datang isu ceramah tu sebab ala-ala ustaz dah dengar kan, jadi nak dapat feedback macam Saya tu minta saja. balik. Video tu share balik pada Abang ni. Boleh. Tolong share kan Hilang. Sebenarnya tu actually garis panduan betul lah. Anak kata macam apa tu ada tuan dia kata Ustaz ceramah itu tajuk je. Okey, khair insya-Allah. Ana guna ada balik. Kaitan Allah. Alhamdulillah. Subhanallah hamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.